Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa qudwatina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Mentari selah ceria sinaran, nyanyi burung riang bersama. Hujung minggu ambil kesempatan bercuti rehat bersama keluarga. Alhamdulillah, senang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar? Saya mendoakan yang sedang duduk menonton dan mendengar rancangan Tanyalah Ustaz ini dipermudahkan urusan, yang ada hajat ditunaikan, yang ada masalah diberikan jalan keluar kepada masalah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, hari ini 19 Zulhijjah 1441 Hijrah bersamaan 9 Ogos 2020. Alhamdulillah, kita sama-sama menyusun kalimah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah masih lagi memberikan kita kesempatan, memberikan kita peluang dan ruang untuk terus bernafas di dunia ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah hari ini kita nak membincangkan tentang topik akidah, iaitu tukang ramal. Tukang ramal bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Jazlan Abdullah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat, syukur Allah. Ustaz Alhamdulillah. Bagaimana Ustaz hari ini? Ada program ke ataupun ada perancangan ke? Perancangan banyak, khususnya hari Ahad ialah perancangan dengan keluarga. Hai keluarga ya. Alhamdulillah. Baik Ustaz, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami di studio ini. Jadi kepada anda sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, jikalau ingin membuat panggilan untuk mengajukan soalan, boleh saja buat panggilan ke nombor 0377261603 atau boleh WhatsApp kami ke nombor 011112336480 atau terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3, dan pastikan soalan yang ingin diajukan tentang tajuk kita pada pagi ini iaitu tukang ramal. Alhamdulillah. Baiklah sedang penonton, sebelum kita nak hulurkan kepada guru kita untuk pencerahan tajuk kita pada pagi ini, jom sama-sama kita mendengarkan ayat suci Al-Quran yang telah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما Sadaqallahul Azim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa yang besar. Surah An-Nisa ayat 48. Sadaqallahul Azim. Itulah surah An-Nisa ayat 48, menjadi ayat tunjang kepada topik perbincangan kita pada hari ini insya-Allah. Baiklah, saya rasa terus kita hulurkan kepada guru kita untuk mukadimah tajuk kita pada pagi ini. Silakan Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya mulakan Dai Hafiz, muslim-muslimat sedang menonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama kalinya sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang mulia ini dapat sekali kita berhimpun dan berkumpul di dalam program Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan bersyukur kita di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Alhamdulillah. Masih juga Allah panjangkan umur kita khusus dalam mentaati Allah.
masih Allah kurniakan kita rezeki halal banyak lagi baik, masih Allah kurniakan kita pelbagai kesempurnaan nikmat, masih juga diberi nikmat makan, pakai, kesihatan dan pelbagai kesempurnaan nikmat, khususnya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat beramal itu sendiri. Mudah-mudahan yang berkata-kata ini dan mendengar kata-kata ini kita semua menjadi hamba Allah yang bersyukur, dan sama-sama kita banyakkan doa bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua jauh dan bersifat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ibu-ibu, ayah sedang menonton yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita membincangkan satu tajuk yang sangat besar, iaitu berkaitan dengan ramalan. Ramalan ni memang daripada kecil kita dah mainlah bab ramalan ni. Baik, bila sebut tentang ramalan ni, sebenarnya secara umum ramalan ini iaitu bererti membuat perkiraan. Membuat satu perkiraan dan meramal apa yang akan terjadi pada masa yang datang. Dan biasanya yang disebut ramalan ini iaitu dia tidak ada asas daripada dalil Al-Quran ataupun daripada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebut juga ramalan ini sendiri ia bersifat sangkaan sebenarnya. Dia sangkalah, kita beramal sangka, kerana tidak ada yang boleh dipastikan sama ada benda itu pasti berlaku ke, tak berlaku ke, akan berlaku ke, kita tak tahu. Sebab dia ramalan, tapi sebenarnya dia berbentuk sangkaan. Biasanya kita kan besok saya lihat awak ni dalam ramalan saya macam-macam. Itu sebenarnya bentuk sangkaan. Oleh itu sebut ramalan ini iaitu ia menjadi budaya kepada kita. Kita di budaya kita ni dibesarkan dulu dengan ramalan. Contohnya apa? Ada kupu-kupu masuk rumah. Tahu tak kupu-kupu? Rama-ramalah. Masuk rumah, ada orang nak datang, kemas-kemas, supaya haram sampai ke petang tak ada orang datang. Contoh ya. Begitu juga kalau kita lihat ada juga tiba-tiba tangan gatal pula. Tangan gatal. Wah, tangan ni gatal macam nak dapat duit. Rupanya kena bayar bil pula. Kan? Dia bersifat sangkaan. Dan begitu juga kadang kita tengok ini yang sekarang ni berkata apa horoskop yang bintang lah sebagainya. Dan dulu saya ingat lagi dekat shopping kompleks ada satu mesin macam tu, ada macam gambar matahari tu kan, kita masukkan tangan, dia siap bunyi, tapi kena bayar pula tu. Lepas tu dia keluarkan nasib kita hari ini. Itu semua berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ramalan yang bersifat sangkaan, dia tidak makna akan berlaku dan pasti tak akan berlaku dan kita tak tahu sebenarnya. Oleh sebab itu kalau kita lihat ramalan ni telah wujud daripada zaman dulu kala. Iaitu kalau kita tengok juga daripada bangsa-bangsa yang lain, daripada keturunan yang lain, agama-agama pun juga mana dia banyak iaitu berkisar dengan ramalan. Contohnya apa? Disebut tatayur atau tiarah ataupun merenung nasib yang malang. Dan begitu juga ada yang beramal diri tak bagus kena pakai tangkal dan sebagainya, azimat dan macam-macam. Tapi barang diingat, bila mana kita sebut hal ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-90, iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innama hamru wal maisiru wal ansabu wa azlamu rijsun min amri syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Surahallahul azim. Dalam ayat ini Allah berpesan kepada kita melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang beriman, ingat pertama Allah sebut orang beriman. Siapa orang beriman? Kita. Ini untuk kita ni sesungguhnya arak dan berjudi, berkorban untuk berhala. Maknanya kita orang yang membuat buang ancak dan sebagainya, mengundi nasib ataupun bertenung nasib itu adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka hendaklah kamu menjauhi perbuatan ini agar kamu menjadi orang yang berjaya. Maknanya Allah pesan, jangan kita duk sibuk bab berkaitan dengan arak, bab berkaitan dengan judi. Orang kadang-kadang makna nak berjudi tu sampai cari ramalan. Ramalan nombor ekor tu kan, ingat tak cerita Piramli tu kan, yang apa cerita nombor ekor tu. Maknanya dah ditunjuk dalam kisah-kisah terdahulu, rupanya sanggup beramal untuk mendapatkan satu keburukan. Dan begitu juga kadang-kadang berurusan dengan peramal ini juga kita terpaksa buang ancak, makna berbuat perjanjian dengan jin dan sebagainya. Itu kadang-kadang orang taruh pisang lah, bawa pokok pisang, bawa pokok besar dan sebagainya kan. Dan begitu juga kalau kita tengok juga iaitu bertenung nasib. Macam-macam bertenung nasib. Kita tengok orang mari tenung nasib. Yang sedap tu bila kita tanya habis nasib saya kerjanya mau tenung awak nasib. Tak ada nasib dia, tak ada rupa nasib dia menjadi penenung nasib. Ini masalah-masalah yang berlaku. Dan ingat, Allah pesan kepada kita kena jauhi perkara tersebut. Kerana apa? Kerana itu adalah perbuatan-perbuatan disebut sebagai perbuatan syaitan. Bila kita jauhi, insya-Allah biiznillah kita akan jadi orang yang berjaya. Wallahu alam. Ya. Baik.
apa yang boleh saya simpulkan tukang ramal ataupun kita boleh ertikan iaitu membuat perkiraan masa depan Ustaz Ya. dan merupakan suatu amalan daripada amalan syaitan yang perlu kita jauhi. Baiklah Ustaz, kita sudah diperdengangkan dengan bacaan Quran tadi iaitu surah An-Nisa ayat 48. Mungkin Ustaz boleh syarah sikit tentang ayat 48 surah An-Nisa ini. Baik, berkaitan dengan siapa auzubillahi minasyaitonir rajim An-Nisa ni, iaitu surah An-Nisa ni, makna siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala menyebut berkaitan dengan siapakah yang melakukan berkaitan dengan satu perkara yang boleh jadi syirik kepada Allah, maka mereka itu telah melakukan dosa yang besar. Ini perkara-perkara yang kita nak tahu, dan bab berkaitan dengan syirik ini dia banyak unsurnya. Salah satu iaitu apa? Iaitu hal berkaitan dengan ramal-meramal lah. Sebab apa? Okey, saya nak sebut di sini. Bila kita simpulkan nak simpulkan berkaitan dengan apa yang disebut oleh Allah Taala dalam surah An-Nisa tadi, maka rupanya kalau kita tengok balik, kenapa manusia ni suka beramal? Suka pergilah cari tukar ramal dan sebagainya. Kerana ada di sini ada 5 sebab. Sebab yang pertama, orang ni suka cari tukar ramal kerana sifat semula jadi manusia tu ingin tahu. Dia nak tahu sangatlah benda-benda yang baru, benda-benda yang pelik. Kan manusia suka kan benda-benda yang pelik kan. Sakti lah, apalah, ginilah macam-macam. Ada benda tu yang dia nak cari. Padahal banyak lagi dia benda yang dia cari, tapi dia nak benda tu. Itu dah jadi budaya, makna apa? Dah jadi semula jadi manusia. Sebab naluri manusia ni ingin tahu. Ini kadang-kadang iblis syaitan dia akan masuk kat situ. Kan? Okey. Jadi yang kedua iaitu apa? Ingin mendapat kehidupan yang baik. Islam ajar kita nak dapat kehidupan yang baik, berusaha jadi orang yang betul, jadi orang yang baik untuk apa? Untuk dapat kehidupan yang baik. Tapi tak, dia macam mana akan datang kehidupan aku? Ada tak ada, terpaksa jumpa tukang ramal. InsyaAllah hidup awak akan datang jadi baik. Umur sudah 53 tahun. Saya punya umur sudah 60, tak ada baik juga. Ya, sudah 60, 61 tahun. Maknanya maknanya dia nak kehidupan yang baik, dia cari tukang ramal, Pak. Sebab apa? Sebab kita tak tahu masa depan. Masa depan kita di tangan Allah SWT. Ingat baik-baik ini yang kadang-kadang nanti disebut berkata boleh jadi syirik kepada Allah. Nanti kita akan bincang. Dan begitu juga, itu yang kedua. Dan yang ketiga, kenapa manusia ni suka pergi cari tukar ramal dan sebagainya? Kerana takut musibah. Takut musibah. Ini anak saya nak pergi belajar ni macam mana? Yalah, tolonglah sikit apa yang boleh tengokkan, apa yang boleh dibacakan. Baca buku dah lah. Tapi makna kita tengok apa? Wah, boleh bacakan. Dan akhirnya kita jumpa tukar ramal cakap, ini kat sini bahaya gini. Jadi akhirnya dibekalkan kita dengan tak tentu arah benda-benda yang boleh kita pegang menjadi tangkal, menjadi azimat. Yang mana kita pegang, akhirnya kita rasa berkuasa benda itu, maka dia telah syirik kepada Allah. Sebab kita takut kan. Takut benda-benda kena musibah lah. Jadi kita ambil sesuatu tu daripada tukar ramal untuk jadi pelindung kepada kita. Ini benda-benda yang bahaya. Okey, yang ketiga. Dan yang keempat, kenapa orang manusia suka cari peramal? Sebab kepercayaan masyarakat kuno. Itu dah cerita lah. Tadi bab berkaitan dengan perkara-perkara kurafat daripada zaman dulu lagi. Kalau kita tengok orang cari bab peramal ni daripada zaman Nabi pun ada. Kalau kita tengok yang disebut kahin, arrafan tu makna arraf tu maknanya orang yang pandai melihat. Sebenarnya itu semua bukannya betul, tapi ia bersifat iaitu sangkaan, dan dia tidak ada asas sekalipun. Oleh itu percayaan-percayaan yang kuno kita kena jaga baik-baik lah. Kadang-kadang kalau kita tengok percayaan yang kuno macam siapa nyanyi dekat dapur nanti dapat suami apa dia? Orang tua. Nasiblah siapa yang kahwin orang tua. Macam mana dah jodoh dia. Nak kata apa, bukan ada kaitan pun. Tapi benda-benda macam tu. Padahal kalau kita tengok orang kepahaman orang kuno sebenarnya bukan apa. Orang dulu disebut supaya janganlah kau melalak tentu orang kat dapur. Tapi sebenarnya jadi pegangan. Jadi pegangan tu kita susahkan. Okey. Dan begitu juga yang akhirnya. Yang kelima ni, kenapa manusia suka beramal? Kerana lemah iman. Bila kita jadi orang yang lemah iman kita rendah, iaitu Yangkus, bukan Yazid, maka waktu tu kita mudah tertipu. Tentunya syaitan memang nak berjaya menipu kita, dan manusia juga akan mengambil kesempatan daripada kita. Dahlah susah, lepas tu pergi jumpa meramal, kena bayar pula, kan payah tu. Jadi benda-benda ni dengan sebab lemah iman, kita hilang pertimbangan, kita cari selain daripada Allah, akhirnya kita tertipu dan manusia mengambil kesempatan atas diri kita, dan waktu itulah syaitan akan bertepuk tangan berjaya
merosakkan akidah kita, dan akhirnya disebut oleh Allah Ta'ala tadi dalam surah An-Nisa, maka kita akan terjumus atau termasuk dalam orang yang melakukan dosa-dosa yang besar. Wallahu a'lam. Baik, jadi itulah 5 perkara yang menyebabkan manusia jumpa tukang ramal. Yang pertama, sifat ingin tahu. Jadi kalau nak tahu, tanyalah ustaz, biar tahu, jangan keliru. Yang kedua ialah ingin mendapat kehidupan yang baik. Yang ketiga, takut musibah. Yang keempat, kepercayaan masyarakat kuno. Dan yang kelima, lemah iman. Semoga kita dijauhkan dari 5 perkara ini. Baiklah ustaz, bila sebut tentang ramalan, ada satu soalan yang boleh kita kaitkan dengan kenyataan ustaz tadi, iaitu soalan yang diajukan oleh sahabat kita di Facebook, Nur Hayati Ismail. Assalamualaikum ustaz dan da'i serta kru tanyalah ustaz. Waalaikumsalam. Ada 2 soalan ustaz. Yang pertama, apakah perbezaan di antara ramalan dan firasat? Adakah ianya tetap berdosa sekiranya sekadar lintasan hati tanpa disertai perbuatan? Itu yang pertama. Yang kedua, adakah benar tiada istilah kebetulan di dalam Islam? Mohon pencerahan dari ustaz. Terima kasih, Kak Yat Bandar Tasik Puteri Rawang, Selangor. Terima kasih kepada Kak Yat yang sudi bertanya. Silakan ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Yat dan Hibak berkaitan dengan ramalan dan firasat. Okey, ramalan ni kalau kita tengok dia ada 2 perkara yang kita kena tahu. Ramalan ni disebut bab berkaitan dengan ramalan ilmiah, dan yang kedua disebut bab berkaitan ramalan yang berdasarkan sangkaan. Okey, nak sebutkan beza ramalan dengan firasat kan? Okey. Ramalan yang berdasarkan ilmiah ni iaitu apa? Dia berteraskan ilmu pengetahuan. Dan dia tidak bertentangan dengan sunnatullah, iaitu sunnatullah iaitu kejadian alam ni. Contohnya apa? Ramalan yang dibolehkan, yang tidak diharamkan dan memiliki manfaat dan masalah untuk umat. Contohnya ilmu falak, astronomi itu. Maknanya dia berbentuk macam ramalan, tapi dia melalui iaitu apa? Satu pengkajian yang baik, yang mana waktu tu dengan katakan ramalan kaji cuaca semua kan, dengan satellite, dengan apa semua, kita tengok makna kajian yang bagus yang boleh datang manfaat, maka itu tidak dilarang. Sebab itu walaupun bagaimanapun silap, ramalan tetap ramalan. Dia bukan bersifat, maknanya bersifat apa, confirm apa? Pasti. Pasti. Awak putih pula begini. Kan? Dia bukan bersifat pasti, tapi hanya untuk menjadi reference ataupun rujukan, ataupun maknanya hanya bersifat perkiraan, yang menentukan ialah Allah semata-mata. Sebab tu kalau kita tengok, memang kadang ramalan astronomi itu maknanya, ataupun ramalan kaji cuaca, dia kata besok hujan, kita duk tunggulah, rupanya tak hujan, gelap ni rupa berlalu, maka dia tidak maknanya pasti. Itu satu, itu dibolehkan. Sebab apa? Sebab melalui satu pengkajian yang khusus, dan dia tidak bertentangan dengan sunnatullah, iaitu apa? Dengan kejadian alam. Dan yang kedua ni, ramalan ni iaitu berbentuk apa? Berbentuk sangkaan. Berbentuk sangkaan ni yang masalah kita ni. Jadi itu yang ada ramalan berasaskan ilmu hitam daripada jin. Ada orang dipanggil sixth sense. Macam tu macam dukun, tukang telik. Ini kena jaga. Sebab apa? Sebab dia hanya buat ramalan, iaitu hanya bersangka. Dan waktu itulah kalau kita lihat, kalau orang yang melakukan hal demikian, maka apa Nabi sebut? Nabi pesan kepada kita satu hadis yang dikatakan Imam Ahmad, iaitu man ata kahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sesiapa yang datang kepada kahin, iaitu penenung nasib, peramal nasib, peramal dan mempercayai sesuatu itu dan apa yang dikatakan olehnya, maka dia sebenarnya telah kufur terhadap apa yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW. Itu kita kena jelas. Sebab kita kena tahu beza dia. Okey. Dan firasat ni lain pula. Firasat ni adalah ramalan. Tadi ramalan. Okey. Firasat ni pula kalau kita tengok, dia adalah disebut sebenarnya juga apa, ilham juga yang Allah beri melalui hati, dan sebab itu disebut iaitu ittaqu firasal mu'minin fa innahu yanzuru bi nurillah. Yang disebut dalam perkataan ini, takutlah kamu firasat orang beriman kerana dia melihat berdasarkan cahaya ilahi. Firasat ni yang kita rasa. Contohnya apa? Contohnya suami kita pergi Mekah. Tiba-tiba kita rasa tak sedap aja.
Itu firasat lah. Kan? Mak kita rasa, kenapa? Mungkin bapak kau gini. Mungkin bapak kau. Dia tahu memang bapak je demam. Itu memang ada. Itu Allah beri. Tapi taklah yang salah ni, dia pergi jumpa orang, ni macam mana laki saya kat Mekah ni? Oh, dia tengah hisap ukur garam punya. Itu salah lah maknanya kan. Dia ni rasa. Firasat tu dalam hati. Kalau ramalan tu maknanya kita bertemu dengan orang untuk beramal masa depan kita, untuk meramal apa yang akan berlaku. Ini dua benda yang berbeza. Tapi ingat ada ramalan yang dibenarkan dan ada ramalan yang tak dibenarkan, kerana yang tidak dibenarkan itu takut jatuh menjadi dosa syirik kepada Allah Ta'ala. Dan waktu itu Nabi sebut tadi, dia sebut iaitu apa? Kalau kita percaya apa yang si peramal tu kata, maka sebenarnya kita telah kufur tentang apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi bezanya kalau ramalan ini kita jumpa dengan tukang ramal, dan firasat ini ilham yang kita dapat melalui hati. Baiklah Ustaz, tentang soalan kedua tadi, kebetulan dalam Islam, kita nak jawab selepas rehat nanti insya-Allah. Kita berehat seketika, kembali selepas siaran rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami, hari ini kita membincangkan topik akidah, iaitu tukang ramal bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Jazlan Abdullah. Jadi kepada anda yang mungkin ada kemusykilan, boleh sahaja buat panggilan ke nombor 0377261603 atau boleh WhatsApp kami ke nombor 011123364480 atau terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Baiklah saudara penonton yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita berhenti berehat tadi, ada satu soalan yang kita tunda, iaitu tentang kebetulan dalam Islam. Adakah ada Ustaz kebetulan dalam Islam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bila sebut bab berkaitan dengan kebetulan dalam Islam ini, maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita dalam surah Al-Qamar ayat yang ke-49, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna kulla syai'in khalaqnahu bil qadar. Iaitu apa? Sesungguhnya kami mencipta sesuatu itu, segala sesuatu itu dengan takdir, dengan ketetapan. Maknanya apa juga yang berlaku dekat dunia ni sebenarnya Allah telah beri kita satu ketetapan yang mulia. Yang mulia itu yang baik tahu. Oleh sebab itu dia bukan bab berkaitan dengan kebetulan, sebenarnya kurniaan. Allah Akbar. Tiba-tiba terjumpa bini pula. Bakal bini kan tiba-tiba. Itu bukan kebetulan. Tiba-tiba jatuh hati bukan kebetulan. Itu ada kurniaan. Dan bila kita dapat kurniaan, maka itulah sebenarnya Allah nak beri kebaikan. Sebab tu bersyukur dan tiba-tiba kau kata jumpa pula. Tak, itu kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut bab kahwin ni kita senyum pula kan. Memang yang tengok tu lelaki kahwin tu pun senyum juga kan. Baik. Kurniaan ni memang Allah beri dengan rahmat. Sebab itu siapa yang mengambil satu kurniaan daripada Allah Ta'ala dengan kadar dia bersyukur kepada Allah Ta'ala, maka Allah tambah nikmat. Sebab itulah in syakartum la azidanakum. Bila kau syukur, kau tambah nikmat. Dan kalau orang ni kufur kepada Allah, maka waktu tu apa juga kurniaan yang Allah berikan kepada dia, dia takkan jadi apa-apa. Tak ada apa-apalah. Itu yang ketimbul. Ini dulu jumpa laki kita ni kebetulan ke atau kurniaan? Macam kebetulan aja, padahal macam tak ingat tiba-tiba. Sebab apa? Sebab kita tidak bersyukur kepada Allah. Dan ingat, Allah beri kita sesuatu, Allah tetapkan sesuatu itu yang terbaik bagi kita. Kitalah uruskan iaitu kehidupan kita dengan baik. Insya-Allah kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi tiada kebetulan dalam Islam, itu semua ialah kurniaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau kita ambil dengan cara bersyukur, Allah akan tambah lagi Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Syakartum la azidannakum. Baik Ustaz, jangan sebut kuat-kuat tambah lagi tu. Oh, ayat tu bahaya Ustaz. Okey, baik. Baik, kita raikan soalan seterusnya di WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz, saya Ahmad. Waalaikumsalam. Adakah tafsir mimpi termasuk dalam ramalan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. Terima kasih kepada yang sudi bertanya. Ramalan mimpi Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wah, mimpi Kita ni kalau mimpi yang paling suka Sebab apa? Sebab mimpi tak kena bayar, mimpi free. Tak kena bayar. Kadang-kadang kita mimpi macam-macam kita mimpi kan. Kadang-kadang isteri kita kejut, kita pun alamak, kenapa kejut pula? Dah potong pula mimpi kita. Baik, dalam hal mimpi ni saya nak terangkan beberapa perkara. Pertama, apa yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu hadis yang Ibnu Majah, Nabi sebut inna ru'yan salasa. Maknanya mimpi ni Nabi sebut 3.
Ada 3 asasnya. Pertama apa? Mimpi yang merupakan daripada gangguan iblis dan syaitan untuk menimbulkan keresahan kepada manusia. Maknanya mimpi itu menakutkan kita. Pernah tak mimpi? Ya Allah. Kita tengok rimau dia. Ini kita kena telan naga. Contoh. Maknanya mimpi-mimpi yang buruk. Mimpi katakan hantu. Mimpi apa? Mimpi kan. Nama mimpi kan. Tapi Nabi sebut, kalau mimpi itu buruk, maka waktu tu itulah tandanya daripada gangguan iblis dan syaitan. Dan bagaimana kita nak buat? Hendaklah kita walau waktu tu bila terjaga kan, nak kena makan naga terjaga kan, contoh kan. Jadi waktu tu kita dah tahu iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim, dan kita disuruh iaitu apa, untuk meludah 3 kali di sebelah kiri. Auzubillahi. Jangan ludah betul. Kan? Khak macam tu kat sebelah bini kita dah jadi naga pula kan. Maknanya ludah bersyarat. Syarat je kan. Maknanya mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada perkara-perkara yang buruk. Satu. Dan yang kedua, mimpi yang kedua disebut Nabi SAW, iaitu mimpi yang pada asalnya perkara yang kita fikirkan seorang itu sebelum tidur. Kita fikir benda ni, kita fikir nak beli kereta baru lah contohnya. Sampai terbawa dalam tidur lah. Begini dia tidur. Apa bang awak bawa macam ni, rupanya dibawa iaitu keinginan yang dalam kehidupan itu dibawa ke dalam mimpi. Itu tak ada apa-apalah. Itu hanya maknanya disebut apa, hiburan waktu tidur lah. Sebablah hiburan waktu tidur. Perkara yang ketiga disebut Nabi kita Muhammad SAW, iaitu apa? Mimpi ni merupakan satu bahagian, iaitu daripada 46 bahagian daripada kenabian yang disebut ra'yus shadiqah, iaitu apa? Satu mimpi yang baik. Itu disebut mungkin sebagai satu ilham daripada Allah SWT. Baik, kenapa disebut Nabi iaitu apa? Sebahagian, salah satu bahagian daripada 46 bahagian kenabian. Maka kalau kita lihat, Syekh Atiyah Salim rahimahullah berkata, iaitu bagi mentafsirkan bab berkaitan 46 bahagian kenabian tersebut, kerana Rasulullah SAW, Nabi yang kita cintai, iaitu apa, selama 23 tahun dia berdakwah, dan mukaddimah kenabian itu selama 6 bulan, iaitu hampir 6 bulan didului dengan mimpi. Jadi apabila disebut bab berkaitan 6 bulan itu daripada 23 tahun, maka bersamaan 1/46. Itu yang disebut Nabi SAW. Maknanya kalau seorang tu mimpi yang baik-baik, sebenarnya itu kadang-kadang itu ilham ataupun alamat yang baik daripada Allah SWT. Oleh sebab itu, kalau mimpi itu buruk, jangan cerita kat orang. Jangan cerita kat orang. Dah diam jangan cerita kat orang. Dan kalau mimpi itu baik, bolehlah cerita kat orang, dan carilah orang yang pakar untuk mentakwilkan dia. Maknanya untuk apa? Untuk mentafsirkan mimpi itu sendiri. Seorang yang ingin mentafsirkan mimpi pula, maknanya kita kena jumpalah orang yang betul-betul lah, orang yang betul-betul warak, orang yang betul-betul pakar. Bukan suka-suka je jumpa, aku malam tadi mimpi gini-gini. Tak. Kita kena cari orang yang pakar, orang yang bagus, yang menjaga agama, kerana mungkin orang tu faham. Dan kalau kita tengok ulama al-ma'du seperti Ibn Shirin, dia ada menulis sebab berkaitan dengan mimpi dan sebagainya, boleh kita rujuk. Dan disebut juga soalan iaitu apa, takwil mimpi, adakah mentafsir mimpi itu sebagai satu ramalan? Tidak sebenarnya. Takwil mimpi, iaitu mentafsirkan mimpi itu, berbeza dengan ramalan. Hal ini kerana apa? Mimpi yang baik itu kurniaan daripada Allah SWT kepada orang-orang yang salih, yang suci jiwanya, untuk apa? Untuk memberi khabar yang gembira kepada mereka. Maknanya boleh, tak ada masalah. Dan dia bukan ramalan, sebab Nabi yang sebut. Nabi yang sebut, bila Nabi sebut, benda tu kita boleh gunakan. Oleh sebab itu, bukan suka-suka je nak dapat meramal mimpi ni. Bukan hanya kerja aku mimpi macam tu, tak. Ada adab-adab sebelum tidur nak mimpi tu. Bukan kita malam tadi saya mimpi gini. Tapi kau tidur je, aku tidur malam tadi, balik kerja boom tidur. Tak semayang macam mana dapat mimpi yang baik. Maka antara adab sebelum tidur untuk kita dapat mimpi yang baik, hendaklah kita berwuduk satu. Dan yang kedua, hendaklah berdoa, mudah-mudahan Allah berilah iaitu apa? Tidur kelihatan yang baik, dan mudah-mudahan Allah berilah mimpi-mimpi yang baik. Dan yang ketiga, bacalah 3 kul. Dan yang keempat, tidur di sisi kanan, ada menghadap kanan, macam tu kan. Dan akhirnya iaitu ta'awuz, iaitu kita minta jauh perlindungan daripada Allah Ta'ala, daripada gangguan iblis dan syaitan. Maka siapa yang buat 5 perkara ini, maka datang kepada mimpi yang baik, maka bolehlah ditafsirkan mimpi tersebut. Dan ingat, cari orang-orang yang maknanya betul,
orang yang amanah, orang yang alim, orang yang pakar dalam mentafsir mimpi, dan mudah-mudahan dengan mimpi itulah sebenarnya adalah tanda atau alamat datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. 3 asas mimpi, iaitu yang pertama mimpi buruk, yang kedua apa yang kita fikir sebelum tidur, dan yang ketiga mimpi yang baik. Dan bagaimana untuk kita mendapatkan mimpi yang baik? Tadi Ustaz telah ceritakan adabnya. Yang pertama berwuduk, yang kedua berdoa, yang ketiga baca 3 qul, yang keempat tidur di sisi kanan, dan yang kelima baca ta'awuz. Insya-Allah kita akan mendapat mimpi yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah sidang penonton, kita nak raikan seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Hakim dan juga Ustaz Jazlan Abdullah. Ya, apa khabar? Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Ya. Allahu Akbar. Apa khabar tuan, sihat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat Ustaz. Ustaz pula tuan rumah. Ni West Mangan Ustaz. Silakan tuan. Ya, soalan saya begini Ustaz. Soalan ni macam ini Ustaz, kadang-kadang kita ni dalam masyarakat, bila kadang-kadang kita jumpa sesuatu-satu masalah ataupun apa semua ni, jadi kebetulan masa tu kita buat kejumpalah orang yang sikit-sikit yang boleh apa, maksudnya macam contoh macam dia termimpi ke apa, pergilah jumpa sikit-sikit, jumpa orang yang boleh jampi-jampi serafah ni sikit Ustaz. Tapi secara kebetulan Ustaz, perkara ni betul berlaku Ustaz. Apabila dah betul, dia kata oh ini betul lah, kata itu tadi, dukun tu tadi, yang ni benda ni akan berlaku betul depan apa, menjadi kenyataan yang apa yang diramalkan tu. Jadi soalan saya Ustaz, apakah boleh kita mengatakan secara kebetulan itu sebagai satu ramalan yang dikatakan boleh diterima ke dalam Islam? Ada ke macam tu Ustaz? Tukang-tukang telik yang boleh meramal dan boleh ada kadang-kadang tu boleh dikata oh aku boleh meneroka alam gaib ni Ustaz. Ada ke manusia biasa macam kita ni boleh meneroka alam gaib ataupun boleh meramal keadaan sesuatu yang akan berlaku? Contohnya macam hari apa macam ni, hari Jumaat, hari Selasa tak elok lah bagai semacam tu Ustaz. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Omar Ustaz dari Pekan Pahang yang sudi bertanya. Betul Ustaz, hari ini ramai orang ada masalah. Bila ada masalah dia jumpa dengan seseorang. Jumpa ramal-ramal kena pula Ustaz. Jadi bagaimana Ustaz keadaan seperti ini? Betul. Silakan. Memang kalau kita ada masalah, memanglah kita akan cari siapa yang boleh menyelesaikan masalah kita. Kalau orang sebab tu orang dulu kata, kalau tak ada rotan, akar pun berguna. Betul tak? Maknanya kalau kita hanyut dekat tengah lautan, dekat tengah sungai yang deras, ranting pun kita capai. Betul. Tapi kita ingat tahu, apa juga tindakan kita, jangan sampai kita melampaui batas, jangan sampai kita hilang pertimbangan, akhirnya akidah kita tergadai dan iman kita tercalar. Itu yang kita kena faham. Baik, betul, saya faham. Sebab itu berkaitan dengan ramalan dan tukang ramal ni memang dah jadi budaya kat kita. Dan kadang-kadang arrafan, maknanya orang yang kita panggil dia orang yang gerti lah. Cuba tengok dia tu, biasa dia boleh tengok alam gaib, tiba-tiba boleh tengok lah kan. Lepas tu berbetulan, bukan kebetulan, berbetulan betul lah pula. Jadi bertambahlah bab berkaitan dengan apa? Bab berkaitan dengan keyakinan kita. Oleh sebab itu kalau kita tengok, biasanya kalau seorang itu menjadi peramal atau dukun, dia biasanya mendakwa diri dia tahu perkara-perkara yang gaib. Ni perkara yang akan berlaku. Itu biasa. Dia akan cakap ginilah macam-macam. Kita pun dengar aja. Baik. Biasanya doa tersebut bersandarkan pada perkabaran atau kadang-kadang diambil daripada apa? Iaitu kata-kata daripada qarin atau jin yang ada pada dia. Ini yang kita kena tahu. Dan kadang-kadang contohnya dia kata ada orang hilang. Cari ni, macam mana orang hilang? Orang hilang kata disorokkan jin. Rupanya baru ni kita tengok yang kat Johor tu bukan disorokkan jin. Rupanya lari dekat rumah boyfriend. Itu masalah juga lah, masalah juga. Benda ni ini alam nyata atasnya, alam nyata. Dan kadang-kadang kita sakit kan. Sepatutnya sakit jumpalah doktor, tapi kita percaya lagi benda-benda tu. Dan akhirnya membawa satu kepahaman, maaf cakap ada orang cakap ini asyik sikit-sikit saka, mata sakit jin, lidah sakit jin, telinga sakit jin, kepala sakit semua jin, kesian jin tu asyik jin je kena. Okey, jadi maknanya kita kena tahu hal demikian, itu budaya kita. Dan macam mana kita nak ambil budaya kita taruh tempat yang jauh daripada kita supaya akidah kita, iman kita selamat, terjaga. Kita kena dengar baik-baik apa yang Allah pesan kepada kita dalam surah Al-An'am ayat yang ke-59. Ini kena dengar baik-baik. Allah sebut dalam surah Al-An'am ini, iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa.
Allah sebut, dan pada sisi Allah Ta'ala itu anak kunci pembendaraan segala perkara-perkara yang gaib yang kita tak tahu. Tidak ada siapa pun yang mengetahui melainkan Allah jua. Dia yang tahu. Macam mana bila Allah sebut perkara ini, kita lagi percaya ada orang yang tahu selain daripada Allah Ta'ala. Kan rosak kita punya akidah tu. Maknanya Allah sebut di sini, kalau engkau ni susah, engkau tak tahu, mintalah kepada Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, kalau kita lihat, buka lembaran sejarah. Satu ketika Nabi SAW didatangi oleh seorang lelaki dan seorang utusan, seorang lelaki. Dia kata dia menganggap Nabi SAW itu iaitu orang yang tahu perkara yang gaib. Ini berlaku kat Nabi. Maka ditanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, "Ya Rasulullah," dia kata, "wahai Muhammad, kan, aku genggam satu barang ni, engkau tahu apa dalam ni? Apa dalam ni?" Maka dijawab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aku bukannya tukang tenung. Sesungguhnya tukang tenung, pekerjaan tenung itu dan seluruh tukang tenung itu dalam neraka." Terus Nabi sebut, dalam neraka. Oleh sebab itu, dengan hal demikian maka Allah turunkan ayat dalam surah Al-A'raf ayat 188, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Qul la amliku li nafsin naf'an wala darran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib lastaksartu minal khair wa massani su'u in ana ila nazirun wa basyirun liqaumin yu'minun." Surah Al-Azim. Dalam ayat ini Nabi terangkan, Allah suruh Nabi terangkan kepada mereka itu, katakan kepada mereka, "Ya Muhammad, aku ni tak ada kuasa untuk mendapatkan kemanfaatan daripada diriku, dan aku tak pula boleh menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Kalau aku dapat mengetahui perkara yang gaib, nasib aku akan dapat memperoleh kekayaan dan kekayaan yang banyak, dan aku tidak akan ditimpa satu musibah. Tidak lain aku hanyalah seorang Nabi yang membawa kabar duka dan membawa kabar gembira untuk kaum yang mahu beriman." Ini Nabi sebut. Oleh sebab itu, kita kena ambillah budaya yang tak betul ni, kita taruh kat tepi. Sebab kita ada Allah, Allahus Samad, tempat kita bergantung. Kenapa kita tak nak bergantung kepada Allah Ta'ala? Ini persoalan kita. Dan akhirnya, bebetulan apa yang disebut oleh peramal tersebut berlaku. Maka kita pun terus jadi orang yang beretikat, percaya adanya kuasa selain daripada Allah. Waktu rosaklah. Rosaklah, binasa. Betul. Lepas tu, yang nak diramal pula, orang suruh pergi ramal. Bila dapat, "Oh, kau ni umur pada 52 tahun, kau akan gini-gini kan." Maka dia pun terus berangan. "Oh, okeylah. Dia akan okey lah tu. Okey tu." Itu kalau baik, Ustaz. Kalau baik. Habis kalau dapat ramalan yang kurang baik, takkan duka dan setapa je. Allah, tak boleh buat apa-apa dah. Tak ada tukar ke dia? Tukar bersyarat tu. Dia ada bersyarat pula kalau tukar kan. Macam-macam. Dan maknanya akhirnya tak percaya pada diri sendiri. Dan akhirnya Allah jauhkan hidayah daripada Allah Ta'ala, petunjuk Allah, kita akan jadi orang yang Allah sempitkan jiwa kita. Kita tak nampak kebaikan dan akhirnya mula kita bergantung dengan peramal. Oleh itu, ingat kita sebagai orang mukmin jaga iman, jangan sampai tercalar iman kita dengan sebab perilaku peramal-peramal ni. Kerana apa? Bila etikat kita berubah, percaya ada kuasa selain daripada Allah Ta'ala, dan kita menyamakan kuasa makhluk. Kita mana, dia ni berkuasa ni. Padahal kita lupa, Allah suruh kita berdoa, kita ada kaedah untuk solat hajat dan sebagainya, kita tinggalkan, kita cari begitu juga. Maka sebenarnya kita telah merosakkan diri kita dan merosakkan hidup kita beragama. Wallahualam. Ya. Sedangkan Nabi seorang insan yang hebat dan mulia pun tidak mampu meramal, apatah lagi kita manusia yang biasa. Jadi apa pun masalah yang kita hadapi, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah saudara penonton, kita nak berehat sekali lagi. InsyaAllah kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru.
Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Kepada anda saya ucapkan selamat berhujung minggu. Gunakan masa yang kita ada pada hari ini untuk kita merapatkan lagi ukhuwah silaturahim antara kita dengan adik-beradik kita dan ukhuwah antara kita dengan sesama Islam yang lain, insya-Allah. Baiklah sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita nak terus raikan soalan di Facebook. Soalan yang diajukan Sofia Ahmad. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru. Waalaikumsalam. Soalan saya. Yang pertama, adakah pembelajaran ilmu metafizik dikira salah kerana tarikh lahir seseorang itu dikira dan dijadikan ramalan? Yang kedua, bagaimana pula jika kita hanya mempelajari ilmu tersebut sekadar ingin tahu tetapi tidak percaya bulat-bulat tentang ramalan itu? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih kepada Sofia Ahmad yang sudi bertanya. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini bab berkaitan dengan metafizik ya. Ini kalau kita bincangkan hal ini dia terlampau sangat luas. Maknanya bab berkaitan membincangkan benda yang tidak nampak pada zahir. Benda zahir, metafizik itu maksudnya di sebalik benda yang nyata, benda yang nyata, benda yang gaib lah sebagainya. Okey, biasanya dia berpandukan kepada bintang. Nanti kita akan sebut bab berkaitan macam mana yang dikatakan pengkajian bintang tu sama ada boleh atau tak boleh, pembahagian ni macam mana, kita akan sentuh kejap lagi insya-Allah. Dan saya nak sentuh yang soalan yang kedua dulu, iaitu bab berkaitan dengan hukum mempelajari bab berkaitan dengan metafizik ni, iaitu apa? Hukum dia apa? Hukum dia tertakluk kepada apa? Tertakluk macam mana kita menuntut ilmu. Okey. Saya nak sebutlah bab berkaitan dengan hukum menuntut ilmu dulu. Baik, hukum menuntut ilmu ni dia ada empat. Dia ada empat yang kita kena tahu. Pertama, hukum menuntut ilmu iaitu fardu ain. Makna benda tu wajib. Apa yang dikatakan fardu ain, kita mesti belajar rukun iman dan rukun Islam. Ini perkara yang mesti semua orang-orang yang mukallaf dia kena tahu. Dia tidak ada pilihan. Dia kena belajar benda ini sebab itu perkara wajib. Dan yang kedua yang disebut bab berkaitan fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah. Iaitu seorang yang buat, orang lain tak payah. Biasa kita tengok kan. Maknanya dia bab berkaitan dengan ilmu kehidupan. Contohnya apa? Ilmu mandi jenazah kan. Ada orang mandi jenazah tu kita tak payah buat lah. Pun memang kita penakut pun. Ada lah ilmu-ilmu yang lain kan. Jadi kalau lepas orang Islam ada yang buat, kita terlepas. Katakan ilmu perniagaan, ada orang Islam yang berniaga, kita maknanya dia boleh tak berniaga? Boleh, tapi maknanya kita dah lepas lah tanggungjawab kita. Dan yang ketiga iaitu fardu kifayah aini. Apa yang dikatakan fardu kifayah aini? Dia fardu kifayah juga, tapi contohnya bidang kedoktoran. Kalau dah ada doktor Islam, maka maknanya nak jadi doktor pun boleh. Tapi bila kita masuk bidang kedoktoran tu, maka hendaklah dia berbetul-betul. Dia kena sungguh-sungguh. Jadi iaitu apa? Doktor yang pakar lah. Yang pakar-pakar macam tu kan. Begitu juga kalau nak jadi seorang peniaga, dia dah masuk iaitu bidang perniagaan, dia kena buat betul-betul. Sebab kalau kita orang peniaga, taklah jatuh wajib pada orang lain sebab kita dah buat kan, fardu kifayah juga. Tapi lah ini yang kita buat ceburi, mana kena bersungguh-sungguh. Maknanya kita tak ada pilihan dalam diri kita, kita kena terus buat dengan jayanya, dengan baiknya. Itu adalah satu perkara yang wajib bagi kita. Dan perkara yang keempat, hukum menuntut ilmu iaitu harus. Harus ni macam mana? Harus apa-apa juga ilmu dalam dunia harus kita tuntut. Haruslah nak buat. Ilmu rompak pun kita kena belajar juga tau. Maknanya haruslah belajar. Tapi melaksanakan rompakan tu haram. Macam kita tengok kan, ada satu peanalisis jenayah tu kan. Siapa? Kamal Afandi. Siapa? Kamal dia memang dia belajar macam mana. Sebab dia nak tahu macam mana pencuri ni. Macam mana ilmu tu berguna. Begitu juga ilmu termasuklah ilmu bintang, ilmu metafizik. Kalau kita nak belajar boleh. Tapi kalau andainya natijah yang kita belajar itu dijadikan untuk meramal ataupun jadikan wujudnya unsur kepercayaan, jaga baik-baik itu sebenarnya dia bertentangan dengan rukun iman dan rukun Islam kita. Faham tak maksud dia? Belajarlah. Bila nak belajar nak apa, tapi bila kita jadi dia satu perkara yang datangkan keburukan, maka waktu tu jadi haram lah.
Kan? Nak belajar aja, tapi ingat, baik harus, tapi ingat kalau dia bertentangan. Tiba-tiba pula kita jadi peramal pula. Meramalkan kata tarikh lahir dan sebagainya kan. Sebenarnya tak boleh tahu pasal apa. Saya sebut tak boleh sebab memang tak dibenarkan. Sebab benda tu itu qada Allah dah beri. Dan Allah kalau lahirkan kita pada hari tersebut, itulah hari yang terbaik bagi kita. Hari ni pakaian kita warna apa ni? Warna hitam kan? Hitam-hitam macam coklat sikit, kokos sikit kan. Mana itu yang terbaik bagi kita. Lepas ni rezeki kita tak tahu. Bila Allah beri rezeki itu yang terbaik. Lepas ni rezeki nak makan kat mana? InsyaAllah kita tak tahu kan. Tapi Allah akan bagi kita makan. InsyaAllah, biiznillah. Mana itu yang terbaik. Tapi kalau kita di situ ada wujudnya, iaitu perasaan kepercayaan atau keyakinan daripada apa kajian yang kita lakukan, iaitu lain daripada ilmu yang nyata, bimbang-bimbang dia akan mencalarkan akidah kita. Ini kena jaga baik-baiklah. Oleh sebab itu berjaga-jagalah dapat pakai ilmu ni. Bila kita tahu asas hukum menuntut ilmu ni ada 4 perkara. Bila sampai yang keempat harus tu, kita kena berjaga-jaga. Boleh. Sebab tu adakah ada harusan kan belajar ilmu sihir tapi mengamalkan sihir itu salah. Sebab apa kita amal, kita belajar, kita nak tahu macam mana orang sihir ni buat gini, macam begini ilmu semua kita buat. Tapi kalau kita mengamalkan benda yang salah, kita akan jadi orang yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam. Jadi 4 asas ilmu. Yang pertama ilmu fardu ain, Ustaz. Yang kedua ilmu fardu kifayah, yang ketiga ilmu wajib, dan yang keempat ilmu harus. Dan bila sampai tang harus itu perlu hati-hati. Jangan sampai kita mendatangkan keburukan kepada diri kita. Baiklah sedang penonton, kita raikan seorang pemanggil. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Da'i dan kru Ustaz di 39 Haji Tukinon dan kenal suara tu. Alhamdulillah. Daripada Sudai, apa khabar Ustaz? Lama tak jumpa. Dan Ustaz. Alhamdulillah, Azad syukur. Waras ya? Soalannya ini ada. Pagi cantiklah persoalannya. Ramal dengan begini. Jadi saya nak tanya Ustaz, ramal ni kalau boleh tak digalakkanlah Ustaz kan? Ya. Jadi saya nak tanya Ustaz, berkenaan ramal dengan nujum ataupun tukang telik. Macam mana Ustaz? Kalau orang tak nak ramal tapi dia pergi kat tukang telik, mana pergi kat nujum atau dukun atau bomo dan sebagainya untuk mengetahui atau mengelakkan ialah daripada sakit nak baik. Tapi dia pakai bomo tak pakai Tuhan. Jadi minta pandangan Ustaz. Bila macam ini diamalkan boleh ke ataupun kita jauhkan? Itu saja soalannya pagi ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Tukinon dari Sepudai Johor yang sudi bertanya. Kita dengar suara pun dah cam Ustaz siapa yang bertanya tu. Baiklah Ustaz, cantik soalan daripada Haji Tukinon tentang kita jumpa petukang tilik bomo untuk mendapatkan amal. Bagaimana Ustaz? Silakan. Baik, hukum bab berkaitan bertemu dengan tukang tilik dan ramal ni sebenarnya iaitu haram hukum ni. Maknanya ditegah kerana apa? Kerana dia akan mencalarkan iman kita dan akan merosakkan akidah kita. Itu kena faham baik-baik. Itu asas. Baik, bab berkaitan dengan nujum pula. Nujum ini iaitu dia berasal daripada ilmu bintang. Ini kadang-kadang ramalan-ramalan dibuat daripada ilmu bintang ni yang disebut sebagai astrologi. Orang astrologi ni iaitu ramalan dia berasaskan kepercayaan kuno dan berkaitan kajian itu dengan peredaran bintang yang dihubungkan dengan iaitu apa? Kehidupan dalam kehidupan kita. Sebab itu akhirnya dia mentafsirkan berdasarkan tarikh lahir manusia, berkaitan dengan umur manusia, kehidupan, perkahwinan, pekerjaan dan nasib buruk dan baik. Sebab itu kalau kita tengok pekerjaan tukang telik ini ataupun tukang tenung ini, maka Nabi SAW melarang kita bertemu dengan mereka. Sebab apa? Bila kita bertemu dengan mereka itu sebenarnya bukan mengundang kebaikan, tapi sebenarnya mengundang keburukan. Kenapa disebut bab berkaitan dengan mengundang keburukan? Kerana bila perkara yang besar, bila mana diceritakan itu berbetulan bertepatan, maka akhirnya kita akan jadi percaya. Betul. Contohlah ada orang nak kahwin. Ini apa cerita bab kahwinnya begini Bagaimana nak kahwin kan? Dia kahwin, dia kata 1 tahun maknanya tak boleh buat 2 perkahwinan. Sebab apa? Sebab nanti adalah musibah begini. Maka waktu itu tidak ada dasar yang kukuh dalam agama. Nak kahwin tu dah cukup baiklah tu. Jadi maknanya mungkin orang dulu kalau buat 1 tahun tu 2 kali majlis kahwin, kopak babe. Tahu tak kopak? Maknanya banyak keluarnya tu. Jadi dia pun buat satu kaedah, tak bolehlah buat. Sebab apa? Nanti akan keburukan. Keburukan itu maknanya daripada mak bapak lah, sebab nak keluar duit apa kan. Tapi akhirnya jadi kepercayaan, pegangan
Oh, tak boleh. Faham? Sebenarnya asalnya tu makna tidak diceritakan dengan tepat. Jadi agakkan itulah sebenarnya jadi rosaklah macam tu. Dan begitu juga tak boleh gambar bertiga, mesti berempat. Betul? Nanti mati seorang. Mati tu pasti. Siapa dulu naik nombor pergilah. Faham tak dia? Tapi dia mesti dia ada pegang hal demikian. Benda-benda tu takut merosak agama kita. Sebab apa? Kita percaya ada kuasa selain Allah Taala dan kita percaya ramalan-ramalan itu tepat. Dan kita ini hidup atas ketentuan Allah Ta'ala. Allah lah yang beri kehidupan kita yang baik. Tapi kenapa kita nak merosakkan dengan iaitu apa? Kepercayaan dan maknanya berkaitan dengan ramalan-ramalan yang didatangkan kepada kita yang tidak ada asas, dan akhirnya kita akan jadi orang yang lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Baik, jadi hukum ni jelas haram Ustaz Ya, betul. Kalau kita jumpa dengan nujum, kita jumpa dengan tukang tilik, bomoh dan sebagainya, kerana hudungnya memang akan mendatangkan keburukan. Sebab mereka pun manusia. Mereka bukan siapa-siapa. Jadi apa pun hajat kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, sedang menonton, kita raikan lagi seorang pemanggil. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam. Ya. Abdullah Osman daripada Seremban. Ya Tuan Abdullah, apa khabar? Baik Tuan. Alhamdulillah. Silakan Tuan. Ada dua perkara lah. Satu tentang ramalan melalui ada yang pakar tengok tapak tangan tentang masa depan kita lah. Kadang-kadang ini banyak yang betul. Kita tengok jalur-jalur tapak tangan kita kan. Dia punya urat tu. Dan lagi satu, dalam segi perubatan pula. Bagaimana kalau doktor ramalkan kita boleh hidup 6 bulan lagi. Katakanlah kita kena kanser tahap 4. Dia kata kau boleh hidup 6 bulan lagi. Jadi ramal macam ni bolehkah digunakan? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Tuan Abdullah dari Seremban yang sudi bertanya dua soalan. Menarik soalan yang diajukan oleh Tuan Abdullah. Yang pertama, ramalan tapak tangan Ustaz. Orang tengok, oh kau ni begini kan. Dan yang kedua, ramalan dari doktor. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tuan Haji Abdullah. Baik, Tuan Haji, sebenarnya benda ni besar tau. Pertama, iaitu ada dua perkara yang Tuan Haji kata, iaitu macam mana yang kita meramal daripada tapak tangan, dan yang kedua berkaitan dengan ramalan yang doktor kata orang yang kena kanser 6 bulan terus ni. Okey, betul. Dan saya sebut ada dua, ramalan yang ada dua. Pertama, yang disebut ramalan berdasarkan ilmiah. Ilmiah ni iaitu berdasarkan ilmu. Itu yang saya sebut tadi, iaitu ilmu ni atas hasil kajian. Contohnya apa? Contohnya kedoktoran, ilmu kedoktoran. Dia mengkaji begitu lama. Berkaitan dengan katakan penyakit kanser dan sebagainya. Dan biasanya orang sakit kanser ni kebiasaan Allah biar dia, maka 6 bulan dia boleh hidup. Tapi saya ada adik angkat yang kita bela daripada kecil, doktor kata 6 bulan dia. Kan? 6 bulan. Akhirnya dia pergi juga selepas 6 tahun. 10 kali ganda tu kan. 10 kali ganda. Kan? Bila kita beritahu doktor tu dia meninggal, doktor kata apa tahu? Aku pelik macam mana, doktor pun pelik macam mana dia boleh hidup lebih daripada ketuan doktor. Sebab itu walaupun dia hasil kajian yang betul sesuai dengan sunnatullah dan contohnya tapi dia tidak tepat, maknanya tidak pasti, kerana kepastian itu datang daripada Allah. Betul. Ini ikut kajian. Itu tak salah lah, sebab memang ada kajian yang tepat. Contohnya banyak ini bab kedoktoran lah. Lepas tu ilmu falak yang kita tengok dia menghasilkan iaitu peredaran jadual solat dan sebagainya, dan begitu ramalan turunnya hujan iaitu Jabatan Meteorologi tu kan. Tapi kadang-kadang tak hujan juga, sebab dia itu bentuk kajian dan sebenarnya itu hanya rujukan dan sebagai perkiraan saja, tak tepat. Itu boleh. Tak boleh. Tapi kalau cakap, memang kau ni 6 bulan je padam. Pasti confirm. Haram hukum dia. Sebab apa? Kita mendahului ketetapan Allah SWT. Satu. Dan yang kedua, ni dia. Ni masalah kita. Meramal berdasarkan sangkaan dan bisikan daripada iblis dan syaitan. Ini yang kadang-kadang orang cakap, tengok tapak tangan panjang umur kau. Dah memang betul, kita memang nak umur panjang. Mana orang cakap, tengok tapak pendek umur ni. Habis dia sepak ni kita kan. Memang panjang umur, memang panjang umur. Memang orang, saya kalau tak je pergi dah jumpa orang tapak tangan, confirm panjang umur. Panjang. Tapi dia kata berbetulan. Berbetulan itu sebenarnya rahmat daripada Allah Ta'ala. Bukan atas tapak tangan kita. Okey, orang katakan, kalau ada tai lalat di kaki, tapak kaki, berjalan jauh dia. Betul lah. Semenjak saya balik luar negeri, saya tengok
tahi lalat tu hilang pula. Maknanya dah balik pula. Nampak tak? Nampak kan? Kan? Itu sebenarnya rahmat Allah Ta'ala. Tapi bila kita cakap, betul tak kau cakap? Kita cakap-cakap, cecak. Betul kata cecak. Apa kaitan cecak dengan apa yang kita bincang? Faham tak maksud dia? Nampak tak? Ini benda-benda yang boleh merosakkan akidah kita. Oleh sebab itu, kalau orang tu jadi penenung nasib, maka waktu itu ingat, dah Nabi sebut dia itu apa? Siapa yang bertenung nasib itu, maka waktu itu diharamkan oleh Allah Ta'ala, maka waktu itu kita tak boleh. Ini asas hukum. Dan kalau kita buat juga, maka Nabi sebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Maka kita telah iaitu kufur tentang apa yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta jauh daripada Allah Ta'ala. Dan kadang-kadang orang ni nakal juga. Nakal. Baru ni kan sembelih lembu kan? Sembelih lembu kan? Tengok okey. Kalau nak sembelih lembu, tak nak tengok ramalan kalau tak nak daging tu busuk dan sebagainya, dia ambil satu daun, taruh dekat telinga, sembelihlah. Ini betul. Berbetulan memang tak ada lalat. Kan dah betul. Nampak tak? Sebenarnya mungkin ada ilmu pengkajian yang kita tak tahu. Tapi tak semesti. Ingat tak confirm. Itu sebagai satu rujukan. Sebagai satu maknanya pencerahan. Tapi bukan satu ketetapan. Bila kita menetapkan sesuatu, maka kufurlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta jauh daripada Allah Taala. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, maknanya orang kata yang lebih okey bahasanya kebiasaan, bukan pasti. Maknanya kebiasaan begini dan begitu. Jadi kita minta jauh dari perbuatan tukang ramal ini, insya-Allah. Baiklah sedang penonton, kita nak berehat sekali lagi, kembali selepas ini insya-Allah dalam rancangan Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Banyak sudah yang kita dapat melalui Ustaz tadi, iaitu tentang ramalan mimpinya, ramalan bintangnya, ramalan tangannya. Dan insya-Allah kita teruskan perbincangan kita pada pagi ini. Kita nak teruskan dengan soalan yang diajukan oleh sahabat kita Radil Muhammad di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Da'i, semoga dalam lindungan Allah. Amin. Peramal atau tukang tilik ini terkadang ada dua kemungkinan. Yang pertama, peramal yang boleh meramal semua orang yang mendatanginya. Tetapi sebagai hamba Allah, ada yang menunaikan perintah Allah dan ada yang tidak melakukan apa-apa yang diperintah Allah seperti solat, puasa dan sebagainya. Bahkan ia merasa cukup dengan kepandaiannya. Apakah yang mendatanginya dan peramal itu sama berat dosanya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Pasir Gudang. Terima kasih kepada Radil yang sudi bertanya. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tuan Radil, ini buat berkaitan dengan peramal, kita kena faham ada dua keadaan. Kadang-kadang kita mendatangi orang alim. Mendatangi orang alim, kita memang orang tu memang alim sungguh, solat, puasa, tak pernah tinggal, dan memang orang yang kita kenal menjaga syariat dengan baik, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kadang-kadang kita cakap dengan dia, tolong doakan saya, boleh tak, saya nak gini. Kadang-kadang dia minta hajat kepada Allah Taala. Kadang-kadang anak kita nangis, kita jumpa dia, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Selagi mana kita tahu dia itu minta kepada Allah, bermohon kepada Allah, dan waktu itulah kita mohon supaya apa, Allah berilah keberkatan, kebaikan dengan apa yang kita minta. Kita minta. Okey. Dan yang kedua, berkaitan dengan kita pergi ke peramal yang tidak menjaga syariat lah, maksud dia kan. Waktu tu saya nak sebut di sini, kita tak payahlah pergi ke tempat peramal yang tak menjaga agama. Dia pun tak boleh jaga agama dia, macam mana dia nak jaga kita punya akidah. Tentu akidah kita akan rosak. Ini kena baik. Sebab itu dalam hal berkaitan dengan peramal ini, maka kalau kita lihat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Muslim, Nabi sebut dengan jelas dan nyata, man ata arrafan fas'alahu an syai'in
lam takbal solat, lam takbalahu solatun arba'ina lailan. Dalam hadis ini Nabi berpesan kepada kita, siapa yang datang kepada iaitu arrafan, iaitu tukang telik yang makna bomoh lah senang cerita, atau tukang ramal, lalu bertanya kepadanya itu sesuatu perkara, maka solatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Bayangkan. Maknanya kalau seorang itu, kata yang kita pergi jumpa bomoh lah senang cerita lah, bomoh, dan kita bertanyakan sesuatu dan kita percaya pula tu, maka solat kita tak diterima 40 hari. Oleh sebab itu kalau kita lihat dalam syarah Muslim, Al-Imam An-Nawawi menyebut, adapun yang dimaksudkan yang tidak diterima solatnya itu adalah orang tersebut tidak mendapat pahala. Namun solat yang ia lakukan tetap iaitu dianggap sebagai solat dan menggugurkan iaitu kewajipan solatnya, dan dia tidak perlu menqada atau mengulangi solatnya. Maknanya 40 hari yang lalu solat kita, maka waktu itu tidak diterima, tak ada pahala langsung. Syariat lah, sia-sia lah. 40 hari solat. Jangan main-main tu. Ini pula sebulan lebih. Maknanya tolonglah berhati-hati. Sebab banyak perkara yang perlu kita lakukan, khususnya membetulkan dan memurnikan akidah kita. Dan jangan sebab hal-hal yang kecil. Contohnya kita nak tahu siapa yang buat kita, siapa yang ni, kita nak tahu akan datang macam mana. Akhirnya kita gadai akidah kita. Rosak. Seperti mana kita baca pada ayat yang awal tadi, iaitu apa? Kita akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala segolongan orang yang melakukan iaitu dosa yang besar. Ini kita kena jaga baik-baik. Dan tadi saya sebut dah, Nabi kita Muhammad SAW itu apa pun menyebut, Nabi pun tak tahu, apatah lagi tok bomoh tu, apatah lagi kita. Oleh sebab itu, belajarlah iaitu apa, agama ni benda yang betul, supaya kita betul dalam beragama. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin ya. Betul Ustaz. Hari ni kalau tengok dia ni baru dah Ustaz, solat, jaga, datang jemaah pula, tapi rugi kerana apa? Jumpa juga dengan tukang ramal untuk menjadi nasibnya. Jadi ini perkara yang perlu kita jauhkan kerana mendatangkan suatu keburukan yang besar dalam kehidupan kita. Baiklah Ustaz, saya agak tertarik dengan soalan yang diajukan oleh sahabat kita di Facebook sebab tentang jodoh Ustaz. Jodoh ni semua orang suka Ustaz. Iaitu yang diajukan oleh Anna Karnina. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Semoga sentiasa di bawah naungannya. Amin ya rabbal alamin. Soalan saya Ustaz, apa hukumnya mempercayai kepada tukang ramal berkaitan dengan jodoh? Ada yang sanggup berhabis duit serta beramal kepada perkara yang boleh mencalakan akidah. Contohnya, kena makan sirih yang bertemu urat, kena mandi bunga dicampur dengan sintuk, mandi di bawah rumah, mandi di tempat air terjun dan mengalir supaya segala sial dalam tubuh dapat dibuang supaya jodoh cepat sampai. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. #biar tahu jangan keliru. Itu yang mahal Ustaz. Hashtag tu yang dipilih soalannya. Terima kasih kepada Puan Anna Karnina yang sudi bertanya. Silakan Ustaz. Baik. Soalan ini sangat menarik. Apatah lagi berkaitan dengan jodoh. Kalaulah mandi bunga itu boleh mendatangkan jodoh, saya dan dengan Hafiz depan ni mandi bunga. Balik terus mandi Ustaz. Kau nak tak? Isi tengok Ustaz. Okey, nasib baik. Nasib baik kan. Baik. Kalaulah mandi air terjun tu boleh jadikan kereta handsome beraya, alhamdulillah, siapa yang tak nak kan. Tapi kepercayaan itu yang salah, dan jodoh itu Allah yang pilih. Sebab itu kalau kita tengok jodoh ni memang Allah yang kurniakan. Kita tak tahu siapa isteri kita, bercinta dengan orang lain, suka dengan orang lain, bercinta dengan orang lain, tunang orang lain, kahwin dengan orang lain. Betul kan? Meninggal pula, kahwin satu lagi pula. Kan? Ini ketetapan dari Allah Ta'ala. Sebab itu bentuk-bentuk kepercayaan lama ni kita kena jagalah. Kalau dulu, zaman dulu kan, kalau kita tengok zaman dulu disebut sebagai tatayur atau tiarah. Tiarah ni maknanya apa? Iaitu bab berkaitan dengan burung. Orang-orang jahiliah dulu, pada zaman Arab jahiliah dulu, sebelum dia musafir, maka waktu itulah dia ambil seekor burung, dia akan lepaskan dekat depan rumah dia. Dia tengok burung tu ke kanan atau ke kiri. Kalau burung tu ke kanan, maka dia gembira. Dia teruskan bermusafir. Sebelum musafir, dia akan buat macam tu. Dan kalau burung tu terbang ke kiri, maka dia kata, alamak, ini mesti ada iaitu malapetaka atau sial yang datang. Maka waktu tu dia menangguhkan pemegerian dia. Itu dulu, amalan orang-orang dulu. Jadi,
kau bayangkan kalau dia pernah terbang kiri tak balik langsung, kau pun tak balik agaknya. Macam tu. Okey. Jadi mengambil hal demikian itu, iaitu disebut sebagai membuang sial. Minta maaf, ini cakap ni membuang sial maknanya membuang perkara-perkara yang buruk dalam diri itu. Akhirnya kita pun hilang, iaitu apa? Pertimbangan kita pun buat benda yang sama. Sedangkan Nabi SAW menyebut at-tiyaru syirkun. At-tiyaru syirkun. Tiarah itu syirik, iaitu pakai menenung nasib ataupun maknanya membuang tiarah maknanya pakai burung tu maknanya disebut apa ya, macam kita disebut maknanya membuang sial lah. Saya nak sebut macam tak bagus. Membuang apa maknanya keburukan tu, maka disebut itu boleh menjadi syirik. Boleh menjadi syirik, Nabi sebut. Ingat Nabi sebut. Dan kadang-kadang hilang pertimbangan kita pada masyarakat kita lah. Digunakan apa? Untuk buang sial tu apa? Untuk melepaskan burung. Ada orang melepaskan burung. Untuk membuang sial kat badan ni makna mandi bunga. Kan? Untuk apa? Cepat jodoh. Mandilah bunga, tak ada masalah pun, tak ada masalah. Tapi jangan beretikat dengan mandi bunga tu, iaitu apa? Jodoh kita dekat, okey? Asyik jodoh je bagi ni. Okey. Dan begitu juga maknanya mandi limau. Mandi limau. Mandilah pakai limau purut ke, limau sambal pun tak apa. Jadi dia kata apa? Oh, kita kalau mandi limau akan jin lari sebab tajam benda tu. Etikat benda-benda demikian. Tak. Sebenarnya aroma tu kan, kita nak aroma tu tak ada masalah pun. Lepas tu ada juga mana pergi ke kubur. Ini benda-benda ni. Lepas tu tengok ni minta maaf cakap, ada juga yang buka Al-Quran dan sebagainya, benda-benda yang dibuat, nak buat rumah lah mesti gini lah, nak buat kerja kahwin begitulah. Ini benda-benda yang kita kena hindarkan. Sebab apa? Sebab Nabi yang ajar kita jauhkanlah benda ni. Dan Nabi pesan kat kita, jika sekiranya engkau ni terkena musibah ataupun musibah kat engkau, disebut orang putih bad luck lah, unlucky lah maknanya. Cakap orang putih pula, balas betul aku Jawa ni macam kan. Maknanya okey, bad luck mana kita sentiasa rasa macam berduka, asyik dah jatuh ditimpa tangga, dan timpa tangga tergolek-golek pula, maknanya ada aja musibah kan. Maka waktu tu Nabi ajar kita, hendaklah kamu berdoa kepada Allah Ta'ala. Apakah doa dia? Satu hadis yang Imam Abu Daud, Nabi mengajar kita doa, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la ya'ti bihasanati illa anta, wa la yadfa' sayyiati illa anta, wa la hawla wa la quwata illa bika. Iaitu apa? Ya Allah, ya Tuhanku, tidak yang dapat mendatangkan kebaikan kecuali Engkau, dan tidaklah yang dapat menolak keburukan kecuali Engkau, ya Allah, dan tidaklah daya dan tiadalah kekuatan melainkan dengan izin-Mu, ya Allah. Maknanya kita kena doa lah. Nabi ajar kita doa. Jangan pula kita hilang pertimbangan, Allah tak kahwin-kahwin, aku ni lagi kahwin lagi. Faham tak dia? Maknanya dia rasa jadi hilang pertimbangan, kita jumpa peramal. Hilang pertimbangan, kita nak buat walimatul urus, dan akhirnya nak tolak hujan dan sebagainya. Sebab apa? Ini saya sebut siapa nak buat kerja kahwin, biarlah hujan. Sebab kalau hujan, pengantin suka. Tak payah minta bomoh, tolak hujan. Sebab apa? Sebab ini sekarang lagi musim PKP dah tak boleh buat apalah. Maknanya ini orang dulu kan. Nak buat kerja kahwin, kena tolak, ambil bomoh, tolak hujan. Ramalan tu nak disuruh tolak hujan. Macam mana kita nak mendahului iaitu ketentuan Allah. Tentu di situ akan mencederakan kita punya akidah. Wallahualam. Jadi kalau nak mandi bunga, mandilah Ustaz. Nak mandi, mau mandilah. Cuma jangan sampai kita etikot. Kau mandi bunga, confirm datang jodoh kan. Terbaik. Terbaik. Kalau tak, aku nak mandi dulu. Baiklah Ustaz, kita nak ikan seorang pemanggil. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan. Assalamualaikum. Siapa di sana? Saya Siti Rohani Mursyid daripada Banting. Yes. Ya, Puan Siti Rohani, silakan. Ya, saya ingin bertanya. Ya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasal ramalan ni memang terlalu banyak lah. Berpuluh-puluh dan beratus-ratus lah ramalan ni kalau kita buat soalan lah ya. Tapi yang saya nak soalkan ni adalah 4 perkara sahaja. Yang pertama, benarkah, apakah kita boleh percaya katanya kalau lelaki yang ada garis 4 di leher, dia akan beristeri 4. Dan satu lagi, soal kematian. Kalau kita mimpi terjun laut, di mana ajal dah sampai. Dan satu lagi, kalau kita mimpi giginya tanggal, ada keluarga kita yang nak meninggal dunia. Dan satu lagi, kalau ada ular masuk rumah, bermakna keluarga kita yang dok jauh ditimpa bencana. Jadi, apakah ini semua kita jadi
bayangkan kita ni lemah iman. Masih banyak yang percaya perkara ini sehingga sekarang. Daripada dulu hingga sekarang masih ada yang percaya membenda ni. Itu saja soalan saya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Siti Rohani dari Banting, Selangor yang sudi bertanya. Kalau boleh saya simpulkan, Ustaz, bahasa mudah dia kepercayaan kepada nenek moyang, Ustaz. Ada yang kita amalkan. Bagaimana, Ustaz? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini bab berkaitan dengan percayaan kuno lah, percayaan orang-orang dulu. Saya sebutkan benda-benda biasa-biasa lah yang kita tahu. Siapa lelaki yang ada 4 kat sini, bini dia 4. Allah, tak nampak pula 4. Rugi kita. Kan? Itu yang biasa pegang rusuk je. Rusuk ada 2 ke 3 hilang. Okey. Baik. Ada juga yang meramalkan, maknanya jika kupu-kupu dia masuk rumah, ramalan masuk rumah, maka dia orang datang. Meramalkan masa depan bayi, yang menentukan tanam uri itu macam mana, itu yang taruh pensil dan sebagainya. Ini kepercayaan-kepercayaan saya sebut, kepercayaan yang kita kena dengar ni. Lepas tu meramalkan suatu benda yang buruk berlaku apabila cawan dan pinggan pecah, jatuh kunci, ketinggian keluar, nak keluar jatuh. Semua itu ramalan-ramalan yang biasa kita dengar. Dan begitu juga kita tengok meramal untuk rezeki bertambah hanya menggantungkan ayat 1000 dinar. Gantung aja lah. Boleh ni okey. Begitu meramal tangan gatal pun nak dapat duit, okey. Lepas tu orang yang menghafal Quran tak boleh lalu buah hampai, nanti hilang dia punya hafalan. Lepas tu kepercayaan ramalan buruk penyebar surat berantai, SMS berantai itu, kalau engkau tak hantar, engkau akan terima musibah. Meramal kayu kokar sebagai satu benda yang penyelamat. Boleh tak saya nak cerita sikit berkaitan dengan hal-hal ni? Sebetulnya kadang-kadang kita tengok macam ada berbetulan, tapi sebenarnya kadang-kadang saya ambil itu salah satu daripada tipu daya iblis syaitan. Minta maaf saya sebut. Sebab ini berlaku pada diri saya sebutlah. Ini pengalaman peribadi yang saya nak kongsi. Kita ni kan biasa didedahkan dengan kayu kokar kan. Dia kayu kokar dan kayu Coca-Cola lain tau. Kat Mekah tu dia kayu kokar. Dia macam kokar RM10, RM20. Itu RM10, RM20 tu kayu Coca-Cola. Yang betul-betul kayu kokar ni RM3,000, RM5,000 tau. Bila kita buat wirid tu, dia tik-tik dia ada bunyi. Okey, itu. Jadi kita pun belilah. Beli ni sebab apa? Beli kan. Okey. Lepas tu ramai geng-geng kita ni kata, wah ini memang power kayu kokar ni gini. Sebeli yang mahal ke yang murah, Ustaz? Malu nak cakap lah kan. Tapi kalau berdetik tik-tik lah macam tu lah kan. Okey, baik. Ini cerita kan. Okey. Kebetulan dekat asrama saya tu dia ada satu ketika tu ada budak ni dia isteri kan. Atau isteri yang ni lepas tu boleh berbahasa Siam lah tu. Perang pun kira aku pun tak faham lah. Bila kita baca Al-Quran, dia makin cakap benda-benda tu. Akhirnya teringat kayu kokar tau. Kan? Jadi kita pun keluarkan. Lepas tu waktu dia bersilat-bersilat tu, kita sebat tergulik lah. Wow, saya cakap power tau. Ini saya cakap memang power. Ini dengar baik-baik. Jangan sampai sekarang. Nanti jangan tutup cepat dia sebab ini belum habis cerita ni. Jangan potong ya. Jangan potong. Nanti dia payah belakang. Lepas tu dia bersilat, saya taruh depan. Memang dia tak boleh langkah pun. Dan akhirnya saya ambil tu, saya baling macam tu, tergulik-gulik dia. Saya cakap, "Wosh, power ni." Dan selepas berapa seketika, waktu tu syukurlah alhamdulillah Allah Ta'ala berilah kesembuhan pada budak tu. Jadi saya balik. Balik tu saya ingat lagi dekat traffic light USG21. Sebelah ni ada Masjid Madaniyah. Waktu tu saya syukur kepada Allah Ta'ala dengan lafaz alhamdulillah. Allah mungkin datangkan ilham kepada saya. Sebenarnya itulah tipu daya iblis dan syaitan. Allah. Dengan saya sebat macam tu, sebenarnya syaitan yang tolak. Supaya apa? Dan saya baling tu, dia boleh tergulik-gulik. Saya taruh tasbih kokar tu, tak boleh melangkah tu. Sebenarnya itulah tipu daya syaitan. Sebab apa? Supaya syaitan nak saya pun rasa ada kuasa pada kayu kokar. Dan akhir syirik tak saya? Syirik kepada Allah. Ini jaga baik-baik. Begitu juga benda-benda yang lain. Sebab itu kena faham bab perkataan kita ni. Setan ni memang nak rosakkan kita, digenjutkan kita sikit, maka rosaklah. Nampak? Pakar tak dia? Pakar kan? Dengan tasbih pun boleh kita jadi syirik. Apatah lagi dengan kupu-kupu. Apatah lagi dengan mandi bunga. Apatah lagi dengan dengan cawan pecah. Sebagai kalau cawan dah pecah, maknanya kena belilah. Lain. Kalau kunci itu jatuh, maknanya mungkin kan. Tapi kalau berbetulan itu jangan diiktikadkan. Bila diiktikadkan, kita ambil itu satu kepercayaan, maka kita jadikan ia pegangan, maka syirik kepada Allah. Dan ingat,
Allah SWT menyebut dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-72 iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahumun nar. Siapa yang syirik kepada Allah, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah haramkan ia masuk ke dalam syurga dan kekal mereka dalam api neraka. Allahu akbar. Minta jauh daripada Allah. Dan siapa yang pernah buat dosa ni, mintalah kita ampun kepada Allah Taala. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dalam hal-hal demikian. Mudah-mudahan kita jadi orang yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baiklah Ustaz, terima kasih atas jawapan. Saya tertarik dengan kenyataan Ustaz tadi. Orang kata kalau nak kaya gantung ayat 1000 dinar. Saya rasa yang paling kaya orang yang jual ayat 1000 dinar. Ya, betul. Dia paling kaya. Sebab orang akan beli dengan dia. Ya, betul. Jadi ini benda yang perlu kita perbetulkan dalam kehidupan kita. Baiklah Ustaz. Tadi kita ada sebut tentang jampi Ustaz. Jadi jampi ni adakah jampi ni merupakan salah satu daripada Islam ataupun sebenarnya jampi ni dia terkeluar daripada agama Islam? Mungkin Ustaz boleh beri pencerahan sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf, batuk pula bagi-bagi ni. Kan? Okey, berkaitan dengan jampi. Jampi ni okeylah. Kalau kita lihat Imam Ibn Hajar Al-Asqalani berkata bahawa para ulama telah bersepakat berkaitan dengan jampi ataupun disebut kini ruqyah lah, ruqyah. Ruqyah ni iaitu apa, nak membacakan satu ayat-ayat daripada ayat suci Al-Quran untuk kita dapat perlindungan daripada gangguan iblis dan syaitan, maka diharuskan sebenarnya. Diharuskan ini dengan 3 syarat penting, 3 syarat utama. Nak buat ruqyah ke, nak baca apa-apa jampi pun boleh dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, hendaklah menggunakan kalamullah iaitu Al-Quranul Karim. Bacalah ayat suci Al-Quran, nama-nama Allah, Asmaul Husna dan sifat-sifatnya tu boleh kita sebut. Bukan apa, dengan Asmaul Husna tu insya-Allah walillahi asmaul husna fad'uhu biha tu kan. Maka kita minta kepada Allah Taala supaya dengan nama Allah Taala ni Allah berilah keberkatan hidup, boleh, tak ada masalah. Bacalah ayat suci Al-Quran, baca kursi ke, baca surah Al-Fatihah ke, apa pun juga yang boleh. Jangan pilih-pilih dari Al-Quran. Ni saya tak setuju juga berkaitan dengan orang pilih-pilih. Oh, ini apa? Ada syaitan baca ayat kursi. Ayat lain tak boleh. Tak boleh, ayat kursi je. Tiba-tiba pula. Maknanya kita memilih. Padahal semua ayat suci Al-Quran itu iaitu apa? Mengandungi keberkatan, kehebatan sebab itu kalamullah. Betul. Ada dia pandai baca qul huwallahu ahad, baca qul huwallahu ahad jelah. Mana ini jangan pilih-pilih. Ini kita faham satu. Dan yang kedua, menggunakan bahasa Arab ataupun menggunakan bahasa lain yang boleh dipahami. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah kesembuhan kepada mak aku, ya Allah, begini. Boleh tak? Boleh. Dengan berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan berkat surah Al-Fatihah, boleh tak? Boleh. Baca surah Al-Fatihah sekali, boleh. Sebab bahasa yang kita sebut itu bahasa Arab ataupun bahasa lain yang kita boleh fahami. Dan yang ketiga, hendaklah kita faham dan kita yakin bahawa sesungguhnya jampi yang kita bacakan itu atau ruqyah yang kita bacakan itu adalah sekadar usaha, sebenarnya yang memberi kebaikan itu ialah Allah. Ini kena tengok sikit dia punya, sikit mainan dia. Baca ayat ni jadi macam tak. Baca ayat itu sebagai usaha, yang datangkan kesembuhan itu iaitu Allah. Kalau kita tergenjot sikit maka rosak tak? Betul. Rosak. Ini benda-benda kita kena faham. Oleh sebab itu, semua jampi yang diharamkan ataupun yang tidak dibenarkan apabila ia mengandungi iaitu apa? Pemujaan, lepas tu sebut bab berkaitan dengan nama jin dan sebagainya, ada mengandung unsur-unsur syirik dan bab berkaitan dengan sejahat lain daripada Al-Quran dan Sunnah atau hadis Nabi, maka waktu itu ditolak. Oleh sebab itu Nabi SAW menyebut dalam hadisnya iaitu apa? Satu hadis yang Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah, maka Nabi sebut inna ruqqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, tangkal-tangkal, tiwalah iaitu apa, bacaan-bacaan kan, ada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita kena jaga. Mudah-mudahan kita selamat dalam hal demikian. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Jadi kalau nak jampi pastikan 3 ini. Yang pertama menggunakan ayat Quran, yang kedua guna bahasa Arab atau bahasa yang difahami, dan yang ketiga faham dan kita yakin yang memberikan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah sudah penonton dan Ustaz, Tanyalah Ustaz akan berakhir di TV3, tetapi teruskan menonton siaran tambahan 30 minit di TV9 insya-Allah. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami, hari ini kita membincangkan topik akidah iaitu tukang ramal bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Jazlan Abdullah. Jadi kepada sidang penonton yang mungkin ingin ajukan soalan, boleh buat panggilan ke nombor 0377261603 atau boleh WhatsApp kami ke nombor 011123364480 atau terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan jutaan terima kasih saya ucapkan kepada mereka yang sudi menonton menerusi Facebook, dan kalau boleh tekan butang suka dan kongsi. Kita sebarkan apa yang kita dapat pada hari ini insya-Allah. Baiklah sidang penonton, kita nak terus menaikkan soalan seterusnya yang diajukan oleh sahabat kita melalui WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan dai serta semua kru produksi, tanyalah Ustaz. Mendatangi tukang ramal membuatkan solat seseorang itu tidak diterima selama 40. Seandainya kita pernah terjebak, bagaimanakah caranya untuk bertaubat? Adakah dengan mengerjakan solat sunat taubat atau memadai dengan memperbanyakkan istighfar? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih kepada Kak Sabah yang sudi bertanya. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kak Sabah yang sudi bertanya. Baik. Bila sebut bab berkaitan dengan keterlanjuran kita melakukan perkara-perkara maksiat, keterlanjuran kita membuat perkara-perkara yang buruk yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala, iaitu yang diberikan kepada kita dosa, maka kita syukur kepada Allah Ta'ala. Islam datang kepada kita melalui Nabi kita Muhammad SAW, membuatkan satu perkara yang memberikan kepada kita satu perkara, iaitu bab berkaitan dengan ibadah taubat. Taubat ni ibadah atau sebenarnya tahu. Oleh sebab itu, bila sebut bab bertaubat daripada melakukan perkara dosa, dan kita tahu kalau jumpa bomoh tu 40 hari lah, 40 malam lah kita punya solat tak diterima, maka waktu tu hilang pahala. Bagaimana keadaan kita nak bertaubat kepada Allah? Dan saya nak sebut, sebelum kita nak sebut macam mana nak taubat, apa Allah pujuk pada hati-hati orang yang keras hatinya dan mula nak balik kepada Allah Ta'ala. Allah sebut dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-53, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadillazi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwa ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah berpesan kepada kita melalui lisan Nabi kita Muhammad SAW. Pertama kali Allah panggil kita, iaitu apa? Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Maknanya kalau kita syirik kepada Allah Ta'ala, kita melampaui batas, kita yang merosakkan diri kita, kita yang masukkan diri kita iaitu kepada perkara-perkara yang buruk. Maka Allah panggil kepada kita, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Mana Allah cakap, kau jangan putus asa dengan rahmatku. Rahmat tu iaitu kasih sayang Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ingat kita buat dosa, ada jalan nak taubat. Jangan sampai nanti mati bawa dosa syirik, iaitu wa may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar. Siapa yang syirik kepada Allah, mati bawa dosa syirik, tak pernah minta ampun kepada Allah, maka masuklah ia ke dalam diharamkan oleh Allah masuk ke dalam syurga, kekal mereka dalam api neraka. Jadi Allah pujuk kita, engkau taubatlah, minta ampun kepada aku, yakni Allah SWT. Bagaimana cara bertaubat? 4 perkara yang kita lakukan. Perkara yang pertama, meninggalkan dosa syirik itu dan tidak mengerjakan lagi. Dah tak payahlah lagi nak bergendong-gendong nasib. Nasib kita di tangan Allah. Mohon minta kepada Allah Ta'ala kebaikan. Tak payah kita nak minta-minta yang tak tentu arah lagi. Maknanya meninggalkan dosa syirik dan tidak mengerjakan lagi. Dah tak payah nak pakai-pakai tangkal, tak payah apa, dah semua buang. Dan yang kedua, patuh tunduk menyembah hanya kepada Allah. Maknanya ingat, patuh jadi orang yang bertakwa. Jadi orang takwa. Kita ni memang kadang-kadang takwa mau hilang takwa. Kita usaha untuk dapat takwa tu, insya-Allah. Kita ni ujian banyak kan. Okey, yang kedua. Yang ketiga, ingat menyesali perbuatan syirik yang merupakan bentuk melampaui batas kepada hak Allah Taala. Maknanya kita menyesal, Allah macam dia kata, dulu silaplah dah buat macam ni. Macam mana kita ni sampai solat tak diterima, minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah balikkan, iaitu apa, dengan keampunan itu, innallaha ghafurur rahim tu, Allah ampunkan kita dan Allah kembalikan, iaitu apa, pahala solat kita.
Kita hanya mengharap kepada Allah Ta'ala. Dan yang keempat, ingat dan beriktikad tidak mengulangi lagi, iaitu perbuatan syirik selama-lamanya. Mana kita minta, ya Allah, lepas ni tak ada. Apa juga ke, mandi bunga ke, mandi lima ke, tak ada. Kalau nak mandi je lah, tak ada masalah pun. Bukan 7, aku buat 17 jenis bunga aku buat pun tak apa. Kerana apa? Kerana dapat aroma untuk dapat kebaikan diri. Boleh, tak masalah. Jangan beriktikad untuk dapat jodoh lagi. Ingat baik-baik. Maka kita tinggalkan hal demikian. Dan Nabi SAW berpesan kepada kita, mintalah doa kepada Allah yang Nabi kirimkan kepada kita. Satu hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmizi. Maka Nabi mengajar kita doa, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Itu, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung daripadamu daripada perbuatan syirik, yakni menyekutukanmu, ya Allah, sedangkan aku mengetahui, dan aku mohon keampunan daripadamu terhadap kesyirikan yang aku tidak ketahui. Makna doa ni penting bagi kita tahu. Kadang-kadang syirik ni memang kita lakukan dengan sengaja. Yang tak sengaja? Tahu tak yang tak sengaja macam mana? Okey, minta maaf, boleh sebut boleh kita pergilah dekat Indonesia dulu kan, pergi dekat Candi Borobudur kan ada kubah tu kan. Lepas tu dia bertulis kat, ya papa siapa yang mau hajatnya diterima, masukkan jempolnya atau jempol, itu bahasa Jawa. Kalau dapat dan menyentuh patung tu, mintalah hajat, insya-Allah Allah bagi. Pak Haji pun masukkan tangan. Kita Ji, apa hal Ji? Mana tahu hajat diterima. Nampak tak? Makna kita juga Pak Haji tu. Kan? Makna kita juga, iaitu tak sengaja buat perkara yang syirik. Jadi kita minta ampun kepada Allah Ta'ala, dosa yang kita sedar dan dosa kadang-kadang kita tak sedar tiba-tiba jadi syirik kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa saya, doa dosa Hakim, dan doa dosa kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua diampunkan oleh Allah Ta'ala daripada segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Wallahualam. InsyaAllah. Ustaz, ni jempol Ustaz Ni jempol. Ni jempol Dia bukan jempol lain. Jempol tu cuba jauh dia jempol. Jempol. Ya. Jadi kepada siapa jangan cuba jempol. Tu lain dan macam tu. Share apa yang kita dapat pada hari ni. Terpecik Elio dah sebut. Baiklah, insya-Allah Ustaz, kita ada seorang pemanggil. Assalamualaikum. Siapa di sana? Assalamualaikum, Dai Hakim dan Ustaz Jazlan. Salam ya. Ya. Yang silakan punya tuan. Tampan Okey, saya Nizam daripada Kelang. Okey. Saya nak tanya pada Ustaz berkenaan dengan melakukan scan secara tradisional perubatan. Adakah ia bersamaan dengan meramal penyakit seseorang? Okey. Itu saja soalan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Nizam dari Kelang yang sudi bertanya, dan insya-Allah soalan yang diajukan oleh Tuan Nizam ini Ustaz kita akan jawab selepas berhenti berehat nanti. Insya-Allah kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami Pejam Celik. Kita sudah berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tapi jangan pejam tak celik Ustaz. Pejam je Ustaz, kerja menganggur je. Kalau pejam tak boleh kena semayang kan tu. Baiklah Ustaz, tadi sebelum kita berhenti berehat, ada satu soalan yang diajukan oleh Tuan Nizam dari Kelang tentang scan orang Ustaz. Adakah ini merupakan amalan tradisional? Jadi bagaimana Ustaz hukumnya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bab berkaitan dengan scan. Scan ni banyak orang akan melihat. Maknanya ada yang pegang dada, ada yang macam ni, banyak kaedah-kaedah yang digunakan. Tapi persoalannya, adakah kaedah itu menepati syariat? Itu yang paling penting. Dan adakah benda itu scan tersebut maknanya boleh mendatangkan kebaikan ataupun dia akan merosakkan akidah kita? Nisbah bab berkaitan dengan scan ni kita kena tahu saja. Iaitu perkara yang pertama, kalau kita bercakap perkara yang gaib, perkara yang depan dan beriktikad benda itu akan berlaku, maka syiriklah kita kepada Allah Ta'ala. Kerana apa? Tak seorang pun dalam dunia ini yang boleh mendakwa dia percaya, dia tahu benda-benda yang akan berlaku atau benda-benda yang gaib. Sebab apa? Sebab ini yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala melalui Nabi kita Muhammad SAW. Maka Allah sebut dalam surah An-Naml ayat ke-65, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Allah sebut, iaitu katakanlah wahai Muhammad,
tidak siapa pun di atas muka bumi ini dan di langit itu mengetahui perkara-perkara yang gaib kecuali Allah. Mana kita nak tahu ayat ni? Betul. Kalau kita dakwa ataupun kita mendakwa orang tu boleh nampak benda-benda gaib, boleh tahu benda-benda gaib, bagaimana bertentangan dengan ayat ni? Makna Allah dah sebut dah. Tak ada seorang pun yang tahu benda gaib. Bomoh tu nak mati bila pun dia tak tahu. Betul tak? Tukang ramal tu kalau dia nak makan tengah hari apa pun tak tahu. Betul. Betul tak? Dia pun tak tahu kan. Lepas tu saya bukan apa kita cerita kan cerita. Sebab dia meramal tapi dia tak boleh meramal diri sendiri. Ini masalah satu yang pelik. Oleh sebab itu kita jauhkanlah. Kita jauh benda-benda tu. Sebab benda tu tak betul. Sebab yang sebut ni bukan saya. Yang sebut Allah Taala. Banyak kita cakap itulah perkataan yang paling mulia, itulah wahyu yang dibawa oleh Nabi SAW untuk memberi pecahan kepada kita supaya kita ingat iaitu benda ini benda yang salah. Betul. Okey, satu. Dan okey, kenapa perkara ramalan ini jadi salah, boleh jadi syirik kepada Allah? Ada 5 perkara. Pertama iaitu mencalarkan iman kerana Allah Taala saja yang mengetahui. Kita dah sebut dah. Itu perkara pertama. Mencalarkan iman lah. Kan? Allah Ta'ala yang tahu, kita kata tak, kita pun lebih tahu Allah Ta'ala. Macam mana tu agak-agak, woi terror betul peramal tu. Dengan Allah Ta'ala pun dia kata dia lebih tahu. Okey. Sedangkan dia sakit perut, besok pun dia tak tahu. Macam ni. Okey. Macam kita nak makan, apa lepas ni kita tahu tak? Tak tahu kan? Saya pun tak tahu. Tapi insyaAllah kita akan cari makanan. Okey. Yang kedua, iaitu apa? Mendahului ketetapan Allah Ta'ala. Ini satu lagi masalah. Sebab Allah sebut dalam surah Al-Qamar ayat yang ke-49 iaitu inna kulla syai'in khalaqnahu bil qadar, iaitu sesungguhnya kami mencipta segala sesuatu itu dengan takdir. Mana Allah tetapkan dah. Tapi kita dulu ketetapan Allah Taala tu macam mana kakak? Kan salah tu. Sebab itu boleh jadi gugurnya tercaran akidah dengan sebab hal demikian. Dan perkara yang ketiga, kita percaya pula ada yang kuasa selain Allah Ta'ala. Menyamakan dia itu apa? Makhluk dengan Allah Ta'ala. Mana Allah Ta'ala tu maha mengetahui. Kita kata orang ni pun maha mengetahui. Kan? Aku scan kau sikit kan? Kan? Kita scan. Minta maaf ini saya cakap benda yang betul. Kan? Jangan kita sikit-sikit tertipulah benda ni. Sebab kalau kita tertipu ni mana kita akan rosak dan kita akan habis duit. Betul tau. Ada orang yang selalu pergi jumpa peramal ni. Dia setiap bulan dia kena dimandikan oleh nasib baik itu lelaki. Kalau perempuan untung bomoh tu. Dimandikan, lepas tu kena bayar 300 pula. Kerana apa? Buang sial. Minta maaf. Ini ada yang percaya. Lepas tu dia nak pergi test ni kereta. JPJ test untuk driving license ni kan. Pun minta ayat kuntut daripada bomoh. Lepas tu dia bacakan tiap tu kebetulan kan. JPJ tu pun kan pegawai tu agak tak bersihat, tak berbawa je lah. Itu dia kata nasib baik aku begini, kalau gini itu padam kot. Nampak tak? Makna kepercayaan tu ni jaga baik. Mendahului ketetapan Allah Taala. Dan ketiga, percaya adanya kuasa selain Allah Taala, menyamakan kuasa makhluk Allah Taala. Dan yang keempat, tak percaya ketentuan Allah sangat baik bagi kita. Ini satu masalah juga. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Apa Allah sebut? Iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Allah yang maha mengetahui. Kadang-kadang kita suka tak suka satu benda tu sebenarnya baik bagi kita. Kadang-kadang kita suka benda tu sebenarnya buruk bagi kita. Allah tu maha mengetahui. Allahu ya'lamun. Allah tu tak mengetahui. Kita yang tak tahu apa-apa. Sebab itu jangan mengatasi iaitu apa? Ketentuan Allah SWT. Maknanya setiap apa yang Allah beri kepada kita, buruk dan baik, itulah terbaik bagi kita. Betul. Betul tak? Betul. Baik. Daripada sakit kita sakit gigi kan bagus daripada sakit geraham. Betul tak? Itu contohnya. Okey. Dan yang kelima, ingat, yang kelima, tidak ada dalil yang membolehkan membolehkan tetapi sekadar warisan kuno bersumberkan sangkaan. Mana tak ada dalil yang membolehkan supaya kita pergi kepada scan lah untuk kita ni. Melainkan boleh pergi dekat hospital. Di situ ada alat daripada CT scan atau apa tu kan, MRI bolehlah kita tengok iaitu penyakit kita. Sebab apa? Sebabnya itu benda yang nyata atas kajian teknologi yang boleh mengesan penyakit kita dengannya untuk dijadikan satu bahan kajian dan akhirnya boleh dapatkan ubat untuk kita terus sihat. Itu boleh. Tapi kalau berkaitan tidak ada
dalil, bab berkaitan sangkaan dan sebagainya, dia akan merosakkan iaitu akidah kita. Dan ingat, kita bacakan ayat sekali lagi iaitu apa? Wa may innahu man yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi wa ma'wahu nar. Siapa yang syirik kepada Allah, Allah haramkan ia masuk dalam syurga dan kekal mereka itu dalam api neraka. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada tipu daya iblis setan. Mudah-mudahan kita jauhkanlah daripada peramal-peramal dan scan-scan tersebut. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi itulah 5 akibat yang membuatkan kita ini, iaitu yang pertama, calakan iman kita, yang kedua, mendahului ketetapan Allah, yang ketiga, percaya ada kuasa selain Allah, yang keempat, tak percaya ketentuan Allah baik untuk kita, dan yang kelima, tak ada dalil yang membolehkan ramalan itu. Baiklah Ustaz dan senang penonton, kita teruskan soalan yang diajukan oleh sahabat kita di Facebook. Nurul Hidayah Saifuddin. Assalamualaikum Ustaz dan da'i. Waalaikumsalam. Apakah yang harus dilakukan andai didatangi tukang ramal? Kadang-kadang tukang ramal menjelaskan perkara yang logik dan betul pada fikiran. Bagaimana cara untuk mengukuhkan iman agar tidak terpengaruh dengan tukang ramal? Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Nurul Hidayah Saifuddin yang sudi bertanya. Tadi Ustaz ceritakan tentang cara bertaubat. Okey. Ini cara untuk mengukuhkan iman Ustaz. Agar kita tak tergolong percaya terhadap tukang ramal. Logik pula tu betul. Dalam agama ni dia bukan logik. Dalam agama ni dia taat perintah Allah Taala. Kalau kita pergi logik, banyak benda yang tak logik. Sebab apa benda tak logik? Sebab apa? Kita ikut fikiran kita. Kan? Sebab itu dalam agama ni dia menjadikan kita ni seorang hamba yang mentaati Allah dengan sifat takwa. Takwa tu, kan? Kalau nak main logik tak boleh lah. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok yang nak melogikkan tu pun dia tak logik macam mana? Kan? Sebenarnya berbetulan. Berbetulan tu sebab apa? Sebab kurniaan Allah Ta'ala. Kita ni dah cukup baik lah. Kita asani takwim tau. Asani takwim. Ini bukan marah cakap je. Asani takwim. Orang asani takwim ni Allah sebut kita ni manusia di asani takwim. Asani takwim ni Allah beri iaitu apa? Iaitu kesempurnaan dalam hidup kita. Allah beri akal yang sempurna. Allah beri makan dan minum tempat dunia yang kita tinggal. Allah beri kita nikmat iaitu badan yang kesihatan yang baik. Allah beri iaitu apa? Jiwa yang sihat. Dan Allah beri apa? Iaitu apa? Iaitu iman. Benda 5 perkara ni, asal takwim ni bila kita jaga, insya-Allah kita akan hidup harmoni, kita akan hidup yang terbaik dalam dunia yang Allah berikan kehidupan ni. Dan dunia inilah sebenarnya untuk jabatan ke negeri akhirat, dan dunia inilah untuk kita buat bekalan untuk kita meneruskan perjalanan ke negeri akhirat kita, untuk kita balik ke tempat kita syurga. Tapi siapakah yang nak menggagalkan kita, yang nak memutuskan jabatan kita dengan Allah Ta'ala, iaitu syaitan dan kuncu-kuncunya yang daripada iblis dan syaitan dan manusia yang tidak berpegang kepada agama Allah, akhirnya nak merosakkan kita supaya kita tak dapat bertemu dengan Allah Ta'ala dengan bawa iman dan Islam. Wallahu a'lam. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita tergolong dalam golongan ahsani takwim, insya-Allah. Baiklah Ustaz, bila sebut juga tentang tukang ramal ini, saya agak tertarik soalan yang diajukan oleh sahabat kita di WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan semua kru, tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Sekiranya akidah seseorang itu sudah rosak dengan perkara-perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara untuk kembali semula dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Adakah cukup dengan taubat nasuha dan perlu memperbaharui syahadah? Terima kasih Ustaz, terima kasih kepada yang sudi bertanya. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Benda ni sangat besar. Saya tertarik dia kata memperbaharui syahadah. Sebab kita ni sebenarnya bila kita selalu mengucap 2 kalimah syahadah, tak kira di mana kita berada pun, dalam keadaan mana juga kita pun, maka waktu itu sebenarnya kalau kita dapat mengangkat nilaian 2 kalimah syahadah itu dalam diri kita, benda-benda syirik ni tak akan datang kepada kita. Faham tak sini? Oleh kerana apa? Kita kurang. Bila bersyahadat ni untuk apa? Untuk nak kahwin. Imam kan syahadat kan. Lepas tu nak sembahyang apa? Nak sembahyang jenazah. Secara maknanya benda-benda tu dijadikan apa? Berwaktu. Tidak. Kalau kita boleh mengucap 2 kalimah syahadah itu, mengangkat martabat 2 kalimah syahadah itu dalam diri kita, insya-Allah perkara-perkara buruk ni tidak akan berlaku pada kita. Dan kita faham Allah tu tempat kita bergantung, kita tak boleh syirikkan Allah Ta'ala. Kita hanya bawa apa yang ada pada diri kita ni yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW. Satu. Dan yang kedua iaitu apa? Bertaubat ni benda memang jalan yang Allah berikan kepada kita untuk Allah ampunkan dosa kita. Tadi kita dah baca ayat ni, Allah sebut innahu huwa ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala tu amat pengampun,
Allah buka seluasnya pintu keampunan. Dan kita ni memang setiap hari tergenjot daripada apa? Tergenjot atau tergenjot? Itu bahasa Johor tu. Tergenjot maknanya terbabas daripada landasan yang betul kerana tipu daya iblis syaitan. Kerana apa? Kita ni iman yang lemah. Allah faham, Allah jadikan kita, Allah tahu, Allah Maha mengetahui. Sebab itu Allah bagi kita pintu taubat. Kita bertaubatlah. Hari-hari kita beristighfar. Nabi SAW mengajarkan kita beristighfar, minta ampun kepada Allah. Satu hari, satu hadis kata 100 kali, ada yang hadis kata 70 kali. Kita buatlah lebih daripada itu. 101 kali ke? Janganlah kurang daripada 100. Macam mana? Jadi maknanya kita buatlah yang terbaik. Pintu taubat sentiasa terbuka. Kita minta ampun di atas dosa yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan kita semua selamat untuk terus hidup menjadi orang yang beragama. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah. Semoga kita dijauhkan dari golongan tukang ramal. Baiklah Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung rancangan. Mungkin Ustaz ada sedikit kesimpulan untuk topik kita pada pagi ini Ustaz. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bila sebut bab berkaitan dengan peramal ni, kita kena faham sesungguhnya benda-benda ini hendaklah kita jauhkan, sebab kalau kita tak jauhkan kita akan jadi orang yang sangat rugi. Oleh sebab itu kita kena ingat natijah ramalan itu kita tahu, iaitu dia akan membawa syirik kepada Allah Taala. Yang pertama, dan yang kedua, dia akan menjadikan kita kufur nikmat kepada Allah Taala. Kita kufur nikmat, Allah dah beri dah baik dah, tapi kita nak cari yang lebih, yang akhirnya kita hilang pertimbangan, jadi kita akan jadi kufur nikmat. Dan yang ketiga, kita akan hilang keyakinan diri. Bila kita hilang keyakinan diri, maka kita pun tak tahu kita ni orang beragama ataupun tidak, kita hidup dalam landasan agama ataupun tidak. Akhirnya kita hanya hidup sahaja, dan disebut Al-Quran iaitu balhum adal, mereka tu lebih teruk daripada binatang. Sebab apa? Sebab dah tak tahulah mana ke jalan, ke kiri, ke kanan, ke depan dan ke belakang. Mereka hanya hidup tak tahu apa nak buat. Kerana apa? Kerana hasil syirik dan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mintalah supaya kita dapat jaga diri kita, jaga anak isteri kita, anak cucu keturunan kita, supaya ia jauh daripada perkara-perkara syirik, dan ajaklah diri kita, anak isteri kita, keturunan kita bertakwa kepada Allah Taala. Mudah-mudahan Allah sentiasa meselamatkan kita daripada dunia sampai ke negeri akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah. Baiklah Ustaz, terima kasih atas kesimpulan ringkas, dan mungkin ada sedikit doa Ustaz sebagai penutup program kita pada pagi ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wal nar. Allahumma inna nastahfizuka dinana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa awladana kulla shay'in a'tatna. Allahumma inna na'udzubika minal hamni wal hadan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru kita yang sudi berkongsi ilmu dengan kita pada pagi ini. Dan kepada sidang penonton, jangan lupa untuk menonton Tanyalah Ustaz pada esok pagi bersama dengan moderator Da'i Hadari dan panelnya Ustaz Dr. Luqman Ibrahim dengan topik tafsir Al-Quran surah Qaf ayat 12 hingga ayat 30 bermula jam 6.30 pagi hinggalah jam 8.30 pagi, insya-Allah. Akhir kata, ramal sampai tak ingat akhirat. Segala amalan dihitung di akhirat, dicatat. Tunggulah masa, tunggulah saat. Di akhirat kelak, hang takkan selamat. Saya Da'i Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.